آله ومن تبعه ونصره وجاهد في الله حق جهاده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tamanya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesempatan untuk bertemu pada pagi Sabtu, pagi yang diberkati pada hari ini. Dan insya-Allah kita akan menyentuh satu topik yang sangat penting mengenai akhir zaman. Satu persiapan yang perlu dilakukan oleh orang-orang beriman, semua yang hadir di Facebook ini, Masjid Negara Malaysia, alhamdulillah. Mudah-mudahan tajuk yang bakal saya kongsikan ini akan membuka fikiran kita kepada wujudnya dua surah yang mempunyai kedudukan yang penting untuk kita menghadapi apa yang dikatakan penghujung usia dunia ataupun akhir zaman. Untuk makluman semua, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Nabi tidak pernah meninggalkan surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ya, sama ada 10 ayat pertama ataupun seluruh surah Al-Kahfi. Ya, sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan begitu banyak ya hadis-hadis yang sahih seperti barang siapa yang membaca 10 ayat yang pertama maka Allah akan memeliharanya daripada fitnah Ad-Dajjal. Jadi Dajjal itu sendiri adalah tanda akhir zaman yang paling besar. Dan Nabi juga berkata barang siapa membaca suratul Kahf maka Allah kurniakan kepadanya cahaya. Ya, Allah kurniakan kepadanya cahaya dari satu Jumaat yang dia baca menuju ke Jumaat yang seterusnya. Itu surah Al-Kahfi. Adapun surah sebelum Al-Kahfi dalam Al-Quran, iaitulah surah yang ke-17, surah Al-Isra. Surah Al-Isra juga mendapat kedudukan di sisi Nabi SAW. Dan kelihatannya surah Al-Isra ini bukan seminggu sekali, tetapi setiap malam. Nabi membaca setiap malam. Tuan-puan, ayah, ibu, ya, tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang saya hormati sekalian, setiap malam Nabi membaca surah Al-Isra 111 ayat setiap malam. Ya, saya pernah hitung kira, surah Al-Isra ini lebih kurang kalau dibaca dengan biasa sahaja, maka ia boleh selesai dalam 30 ke 40 minit. 30 ke 40 minit. Bayangkan Nabi berdasarkan hadis-hadis yang sahih tidak pernah meninggalkan surah Al-Muluk, surah As-Sajdah, surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Ya. Satu hadis mengenai Al-Muluk dan As-Sajdah, satu lagi hadis yang juga sahih daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia adalah surah Al-Isra dan surah Az-Zumar. Subhanallah, bila saya hitung kira kalau Nabi ya sentiasa tidak meninggalkan keempat surah ini, maka ia mengambil masa, kalau menurut bacaan hari ini, ya adalah hampir 90 minit. Sejam setengah Nabi berikan masa untuk membaca Al-Quran dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sejam setengah setiap malam membaca Al-Quran sebelum tidur, penghulu syurga. Kita bagaimana? Jadi kita bagaimana? Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, itu nombor satu. Cuba sudi-sudi catatkan di ruangan komen. Ya, mengenai Nabi tidak berpisah dengan surah Al-Isra setiap malam, bersamanya dengan surah Az-Zumar, surah Al-Muluk dan surah As-Sajdah. Hadis-hadisnya sahih. Kemudian yang kedua kita nak lihat surah Al-Isra dengan surah Al-Kahfi ini, menurut riwayat Bukhari daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud ni anak murid Nabi dalam hal-hal memahami Al-Quran. Beliau berkata, fi Bani Israel wal Kahf wa Maryam.
Innahunna minal itaqil awal wa hunna min tiladi. Okay. Innahunna sesungguhnya mereka, yakni 3 surah. Surah Bani Israel, yakni suratul Isra, suratul Kahf dan suratul Maryam. Jadi kita tambah sikit surah Maryam. Dan di dalam susunan mushaf, Al-Isra surah yang ke-17, Al-Kahfi surah yang ke-18 dan Maryam surah yang ke-19. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan pasti perkataan para sahabat menggambarkan pendidikan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sahabat yang cakap, ya, ia adalah suatu kenyataan yang tidak directly daripada Nabi, tetapi ia di dalam perbincangan mengenai mengiyakan apa yang Nabi kata, diiyakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Ibnu Mas'ud berkata, innahunna minal itaqil awal wa hunna min tiladi wa hum min tiladi. Jadi apa maksud al-itaq al-awwal? Okey, tuan-puan ya yang bersama dengan saya di Zoom ya ataupun yang sedang menonton di Facebook, al-itaq al-awwal ini maksudnya sesuatu barang ya yang sangat berharga seperti naskah ataupun lembaran kertas yang sangat lama ditemui barangkali bawah tanah, macam peti harta karun. Ya, seperti harta karun yang ditemui di dalam peti berkenaan, adanya khazanah yang disebut sebagai al-itaq, sesuatu yang dokumen lama. Dokumen lama. Jadi apa maksud 3 surah ini seumpama satu dokumen lama, kata seorang ahli tafsir, iaitu Abdul Rahman Habannakah, Dhul qimatil azimah, Dhul qimatil azimatil qadimah allati ta'tabiru minal kunuz. Naskah bertulis yang sangat berharga yang sulit untuk ditemui kalau tidak dengan cara cari harta karun, treasure hunt. Jadi ia menunjukkan ketiga-tiga surah ini mempunyai kedudukan yang sangat besar. Seumpama satu orang yang mengembara tiba-tiba bertemu dengan harta karun, dalam peti harta karun itu ada naskah beritahu ya, dan naskah berkenaan mungkin sudah berumur beribu-ribu tahun. Tiba-tiba ia adalah satu naskah yang sangat berharga, seperti memberitahu satu rahsia ya, yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, jadi ini apa yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey. Sekarang tibalah masanya untuk kita melihat apa yang ada pada kedua-dua surah ini mengenai akhir zaman. Saya telah letakkan 3 poin. Poin yang pertama, cuba lihat ya, apa yang menarik tentang surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi. Ya. Pertama sekali kita akan dapati surah ini menceritakan, kedua-dua surah Al-Isra dan surah Al-Kahfi menceritakan tentang masa. Menceritakan tentang masa. Apa maksud masa? Maksudnya masa ni makhluk Allah. Masa ni adalah makhluk Allah. Diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya, masa ini sebelum Allah ciptakan alam ini. Sebab tu Allah Taala berkata, Allah Taala berfirman dalam banyak ayat, Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Selama 6 masa ataupun 6 hari. Tetapi ia sebenarnya menunjukkan Allah buat masa dulu, kerana Allah tak perlukan masa. Allah Taala tidak perlukan masa, tetapi Allah menunjukkan bagaimana Allah telah menciptakan langit dan bumi dalam surah As-Sajdah, contohnya fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Mesti ada hikmah, mesti ada sebab. Antaranya nak beritahu kepada kita, ya, dia ada banyak hikmah. Salah satunya adalah nak bagi tahu aku ciptakan makhluk yang bernama wal asri ini. Makhluk yang bernama ad-dahri ini. Makhluk yang bernama masa.
Jadi saya akan terangkan kejap lagi apa kena-mengena masa dengan akhir zaman. Kita kena faham dulu surah Al-Isra' cerita pasal apa. Surah Al-Kahfi cerita pasal apa. Dalam surah Al-Isra', kita sedia maklum surah ini dinamakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ayat yang pertama. Allah namakan surah Al-Isra' kerana ayat yang pertama surah Al-Isra'. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat yang pertama menceritakan tentang Allah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam hanya satu malam. Allah memperjalankan Rasulullah pada malam Isra sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis yang perjalanan menaiki unta memerlukan 1 bulan, tetapi Nabi diperjalankan hanya dalam 1 malam. Jadi apa yang kita belajar? Kita belajar Allah berkuasa menundukkan masa kepada hamba-Nya. Allah berkuasa untuk menjadikan perjalanan hamba yang sepatutnya panjang lebar 1 bulan, tetapi hanya berlaku dalam 1 malam. Dan hanya sekelip mata sahaja. Jadi nampak tak bagaimana fenomena masa? Kepada orang lain mereka tidur kroh-kroh-kroh macam biasa malam tu. Ya. Tetapi bagi Nabi, Nabi telah berjalan hampir 500 km ke Baitul Maqdis. Bahkan Nabi mendaki 7 petala langit pada malam yang sama. Jadi adanya fenomena masa. Kita sedang memahami makhluk yang bernama masa. Manakala surah Al-Kahfi pula, kita perhatikan elok-elok, juga ada cerita tentang masa. Kejap lagi saya nak lajak pada surah Maryam juga. Perasan tak dalam surah Al-Kahfi juga ada cerita mengenai perjalanan masa ataupun masa ditundukkan Allah kepada pemuda-pemuda Al-Kahfi. Ya. Nabi SAW merasakan perjalanan itu sangat pantas, ya, Al-Isra', tetapi orang yang berjalan daripada Mekah ke Baitul Maqdis, mereka perlukan 1 bulan. Mereka akan mengalami kesukaran untuk percaya kepada cerita Nabi SAW. Tetapi jadilah kita As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu yang membenarkan Nabi, kerana tiada yang pelik bila Nabi bukan berjalan, Nabi diperjalankan. Ada beza. Berjalan dengan upaya sendiri, ya, tetapi diperjalankan, ia menunjukkan adanya kuasa ghaib, ya, perantara di tengah-tengah itu, yakni kuasa Allah Taala. Lihat pula surah Al-Kahfi. Ya. Lihat surah Al-Kahfi yang mengandungi 110 ayat, di mana cerita yang pertama sekali dan kerana cerita inilah ia dinamakan Al-Kahf. Surah ini dinamakan Al-Kahf. Iaitulah cerita pemuda Al-Kahfi yang berjuang, yang berdakwah, lalu mereka akhirnya menjadi ancaman kepada raja yang kafir. Lalu mereka terpaksa menyelamatkan nyawa mereka dan akidah mereka dengan melarikan diri ke gua. Allah beri wahyu ilham kepada mereka untuk lari ke gua. Lalu bila sampai saja di gua, ya, mereka berdoa kepada Allah, lalu Allah tidurkan mereka dalam gua, tuan-puan sekalian. Mana ada bantal das abdul, mana ada katil, mana ada aircon, mana ada suasana yang menyenangkan untuk tidur, kerana dalam gua macam-macam binatang ada, macam-macam makhluk boleh ada dalam tu. Tempat yang sangat keras, tidur pun atas benda yang keras. Tetapi mereka mendapat tidur paling lena yang tak pernah mereka dapat sebelum itu. Tidur mereka paling lena, mereka tak pernah dapat sebelum itu. Jadi, mereka bangun daripada tidur, mereka berkata, lama benar kita tidur ni. Ya, sehari lebih ni kita tidur ni. Kalau tak sehari lebih pun separuh hari. Tetapi Allah Ta'ala menunjukkan kepada pemuda ini, mereka tidak bangun, ya, pada hari yang mereka sangka esok hari daripada detik mereka tidur.
Mereka sangka mereka bangun seharian selepas mereka tidur. Mereka akan lapar seperti biasa dan mereka perlu turun ke bawah untuk cari kedai-kedai yang mereka sudah tahu di mana kedai yang boleh mereka dapatkan roti, ya, dan mereka nak gunakan duit, ya, duit perak mereka itu untuk beli roti bagi mengelakkan kelaparan. Tetapi apa yang berlaku, kita telah melihat surah Al-Kahfi, ya, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan, ya, salah seorang pemuda, ya, yang menjadi wakil kepada 7 pemuda Al-Kahfi, bahawasanya duitnya adalah duit yang bermasalah. Ya, duit yang tidak menunjukkan mereka datang daripada zaman ini. Duit itu menunjukkan mereka bukan datang daripada tempat lain, mereka datang daripada zaman yang lain. Mereka datang daripada masa yang lain. Diringkaskan cerita, pemuda-pemuda Al-Kahfi telah mengejutkan seluruh penduduk pada waktu itu, iaitulah mereka lah yang 300 tahun lepas orang bercakap-cakap tentang ke mana mereka menghilang. 7 pemuda Al-Kahfi terkejut bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya. Bagaimana Allah menunjukkan kekuasaannya menghidupkan seseorang yang mati di hari akhirat kelak secara serentak. Sebagaimana kita bangun tidur sangat mudah dengan izin Allah, begitulah Allah akan membangunkan, ya, seseorang di dalam kubur. Ia sangat mudah bagi Allah. Antara cara-cara nak tengok tanda-tanda kekuasaan Allah adalah cerita pemuda Al-Kahf. Mereka tidur dengan serentak, mereka bangun dengan serentak. Dan mereka diwafatkan juga serentak. Subhanallah. Ini cerita yang membabitkan masa nombor 1 dalam surah Al-Kahfi. Okey. Terima kasih pada Zawiyah Sharif, Harziah Ghazali, ya, Ayumi Osman, Fudziah Arifin, semua yang menonton di Facebook hampir 100 orang. Kemudian saya nak jenguk sekejap, ya, di Zoom ini ada lebih kurang 13 orang. Masya Allah ramai, alhamdulillah. Ya, Zulkhairi, Aziah, Asna, Arsad, ya, Mazidah. Terima kasih pada tuan-tuan haji, puan-puan hajah. Ya, juga mungkin ada anak-anak muda di sini, ya. Barakallahu fikum. Baik. Dalam surah Al-Kahfi juga perasan tak ada cerita mengenai masa. Iaitulah cerita Nabi Musa ketika dibawa oleh Nabi Khadir alaihi salam. Iaitulah checkpoint yang pertama, ya, kalau kita tengok surah Al-Kahfi, ya, pada ayat yang membabitkan Nabi Khadir membawa Nabi Musa ke hentian yang pertama, hentian yang kedua dan hentian yang ketiga. Okey. Kita akan dapati, ya, ketiga-tiga hentian ini mengajar kita tentang masa. Okey, tentang masa. Anda kena stay dengan saya sebab anda mungkin tak nampak apa kaitan masa dengan akhir zaman. Tetapi kena tahu dulu cerita. Apa cerita dalam surah Al-Kahfi? Okey. Pertama sekali ayat 71 cerita pasal Nabi Khadir dan Nabi Musa telah menumpang satu kapal. Tiba-tiba kapal yang mereka tumpang dengan percuma, tidak diminta pun bayaran daripada Nabi Khadir dan Nabi Musa berdasarkan Sahih Bukhari. Tetapi tiba-tiba mengejutkan, Nabi Khadir telah memecahkan bahagian bawah perahu. Bahagian bawah kapal, safinah, kapal yang besar. Sehingga menimbulkan kontroversi. Ya, kepada bukan orang lain, kepada Nabi Musa. Ya. Nabi Musa kata, kamu nak tenggelamkan kapal ini, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apa yang kau buat sebenarnya? Wahai Tuan Guru, wahai Khadir. Jadi ada kemarahan daripada Musa. Ada sedikit perasaan tidak puas hati. Ini bukan cara berterima kasih, wahai Tuan Guru. Dia spontan. Nabi Musa ni memang dia tak boleh nampak benda tak elok. Dia akan terus bertindak dengan spontan sekurang-kurangnya perkataan dia. Lalu Nabi Khadir tegur, bukankah aku dah kata
Kamu takkan sabar dan jangan persoal apa aku buat. Aku kan dah kata, aku akan jelaskan. Tetapi Musa menginsafi dia memang tak dapat nak kawal perasaan dia. Okey, ini checkpoint yang pertama. Checkpoint yang pertama ada kaitan dengan masa sekarang. Okay. Ada sesiapa nak try dekat Zoom ni? Alang-alang kita guna Zoom ni, ya. Apa kaitan hentian yang pertama ni dengan masa sekarang? Okey, saya bagi peluang kejap lagi ya. Saya nak pergi pada checkpoint yang kedua. Ya, saya tak huraikan lagi ni. Saya tak huraikan lagi apa kaitan masa sekarang. Okey, hentian yang kedua, Nabi Musa dibawa oleh Nabi Khadir ke satu tempat selepas mereka mendarat di pinggiran, di tepi pantai contohnya. Tiba-tiba Nabi Khadir telah menemui seorang kanak-kanak, gulaman, kanak-kanak yang tidak berdosa. Faqatalah. Dan Nabi Khadir alaihi salam ya telah membunuh kanak-kanak berkenaan. Lalu ini sudah melampau tuan guru. Kamu membunuh nafsan zakiyatan bighairi nafsin. Kamu telah membunuh dosa kanak-kanak yang tidak ada sebab pun laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu telah melakukan satu perbuatan yang jelas mungkar dilarang dalam kitab Taurat. Dan tak ada manusia boleh terima perbuatan bunuh ini. Ini satu tindakan yang sangat aneh. Lalu Nabi Khadir berkata, saudaraku, bukankah aku dah kata kamu takkan sabar? Terkejut Nabi Musa. Disangkakan ini bukan sebahagian daripada ilmu yang nak diajar. Tetapi rupanya itulah ilmu yang nak diajar. Ilmu apa ni? Nabi Khadir alaihi salam, Rasul, Nabi yang dipilih Allah untuk dikurniakan wahyu. Ya, tindak tanduknya kelihatan tidak menyenangkan. Tetapi baginda melakukan menurut wahyu. Tetapi pula dah. Maka kita tak nak bincang panjang pasal cerita Nabi Khadir ini. Kita nak fokus pada tema kisah yang kedua bertemakan masa depan. Bertemakan masa depan. Ini kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, seorang ahli tafsir daripada Jordan masih hidup, hafizahullah. Dalam kitab beliau, ya, Qasasul Anbiya. Okey, kisah yang ketiga semua sedia maklum, di mana kisah yang ketiga di mana Nabi Musa dengan Nabi Khadir telah sampai ke satu negeri di mana Nabi Musa, Nabi Khadir istat'ama, sangat lapar dan meminta belas kasihan penduduk di sana, sudi-sudilah berikan kami seteguk air, sepinggan nasi ke. Fa'abau an yudayyifuhuma. Kesemua penduduk di sana tak tahulah, ya Allah, bakhil yang amat sangat. Tak ada seorang pun di tempat berkenaan, rupanya ada tuan-tuan. Atas muka bumi ni, sampai bila-bila. Negeri yang langsung tak pandang orang yang kebuluran. Langsung tak pandang orang yang kelaparan. Tak ada rasa bersalah. Bahkan fa'abau, tak pandang pun orang yang meminta pertolongan. Kami lapar, kami dahaga, kami tak jumpa makanan. Jadi menarik Tadi kita bercakap pasal pemuda Al-Kahfi yang kelaparan. Lalu Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya kerana lapar, mereka pergi beli roti. Roti itu yang menunjukkan shilling mereka adalah shilling 300 tahun lepas. Sebab lapar, Allah tunjuk tanda-tanda kekuasaannya. Yang ni pun sama. Nabi Musa sebenarnya dah lama lapar dah, kalau anda masih ingat. Dia kan cari balik ikan dia tu. Lalu dia bertemu bukan dengan ikan, dia bertemu dengan Nabi Khadir. Memang lapar sangatlah. Nabi Musa pun manusia. Ya. Nabi Musa pun manusia, sebab itu walaupun seorang ahli tafsir yang bernama Abul A'la Al-Maududi rahimahullah dalam tafhim Al-Quran menyatakan Khadir ini ya menurut sebutan Sahih Bukhari, tetapi sifatnya adalah sifat malaikat. Beliau adalah malaikat. Ini kata-kata Abul A'la Maududi, ya. Tetapi ayat 77 menunjukkan bukan malaikat. Istat'ama, dua orang yang sangat memerlukan makanan. Mana mungkin Nabi Khadir itu perlukan makanan kalau dia malaikat? Jadi ini antara hujah-hujah balas. Kalau dah lapar, itu tanda manusia, bukan malaikat. Malaikat tak lapar.
Kalau Nabi Musa seorang lapar, baru betul barangkali Khadir itu malaikat, tetapi telah tertolaklah pandangan. Lalu jumhur menyatakan beliau adalah hamba Allah yang saleh. Hamba Allah yang saleh manusia yang juga ada kelaparan. Ini menunjukkan mereka bermusafir jauh. Hentian ketiga ni sudah sangat jauh tahu tuan-tuan. Kalau pemuda Al-Kahfi, mereka terlalu jauh dari sudut masa. Ya, mereka terlalu jauh dari sudut masa. Dan cerita Nabi Musa terlalu jauh berjalan dari sudut geografi. Satu, jauh dari sudut masa. Pemuda Al-Kahfi, mereka dah 300 tahun ke depan. Mereka tak boleh undur ke belakang. Keluarga mereka, kaum mereka dah jadi batu nisan. Tahun di batu nisan itu menunjukkan 300 tahun lepas. Allahu Akbar. Tetapi ada orang, Allah bukan sekadar bawa dia jauh ke masa depan, Allah bawa dia jauh dari sudut perjalanan. Iaitulah Nabi Musa berjalan sampai lapar tu, sampai lapar, double lapar lah. Dan mereka meminta pertolongan daripada orang yang ada di situ. Satu rumah ke satu rumah, ketuk pintu, tak ada seorang pun yang nak bagi makanan. Lalu sebelum saya nak sebutkan apa hentian ketiga ni dan apa kaitan dengan tema-tema masa tadi, saya nak bawa anda kepada surah Al-Isra. Sebab tadi dalam surah Al-Kahfi, pemuda Al-Kahfi dibawa jauh ke masa depan. Dibawa jauh ke masa depan. Dan kerana mereka lapar, mereka tahu mereka berada 300 tahun ke depan daripada detik diorang tidur. Manakala cerita Nabi Musa, ya, cerita Nabi Musa berjalan dengan Nabi Khadir itu adalah jauh dari sudut geografi. Nah, kembali pada ayat 1. Saya harap tuan-puan, haji-hajah semua boleh faham. Walaupun mungkin apa yang saya sedang sampaikan ni agak tinggi sikit, ya. Tapi kalau kita bertenang, kita cuba faham insya-Allah. Saya doakan semuanya boleh dapat kefahaman. Fafahamnaha Sulaiman. Ayat 1 surah Al-Isra ada tak cerita tentang perjalanan masa? Ya, kita dah hurai tadi pun. Perjalanan masa, ya. Dan perjalanan geografi pun ya. Masjidil Aqsa adalah masjid yang bermaksud Al-Aqsa. Tuan-tuan tahu apa itu Al-Aqsa? Al-Ab'ad minal Masjidil Haram. Masjid tempat sujud yang paling jauh, Al-Aqsa. Paling jauh, amat jauh tempat sujud daripada Makkah. So Al-Aqsa adalah jauh yang amat sangat. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Waja'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Dua-dua ayat tu ada dalam Al-Qasas dan dalam surah Yasin. Lelaki yang datang daripada jauh dan Maryam apabila mengandung Isa ibnu Maryam, beliau melarikan diri ke makanan qasiyah, ke tempat yang amat jauh, Baitul Laham. Jadi Al-Aqsa kita belajar hari ini bermaksud masjid yang terjauh. Maksudnya apa? Jauh. Jauh masjid tu. Tetapi malam tu kami bagi Nabi sampai seorang-seorang. Nabi boleh sampai malam tu. Tanpa perlu kepada bekalan makanan, bekalan yang perlu oleh orang-orang yang nak pergi musafir sebulan. Dia kena ada bekalan, tapi Nabi boleh pergi tak payah bekalan. Sebab kami perjalankan beliau pada malam berkenaan. Dan kami perjalankan beliau hanya dalam satu malam. Jadi masa ada kat situ, geografi pun ada kat situ. Subhanallah. Jadi kembali kepada cerita Nabi Musa. Kembali kepada Ustaz, boleh jadikan saya co-host untuk mutekan partisipan. Oh, okey. Okey, sebentar ya. Okey, Cik Saidah, adakah anda sudah co-host ataupun belum? Kalau anda masih ada di sinilah. Okey, tak apa, saya akan uruskan. Saya tak tahu nak tekan co-host macam mana. Okey, pada hentian yang ketiga, tidak ada seorang pun penduduk yang membantu Nabi Khidir dan Nabi Musa yang kelaparan. Tiba-tiba Nabi Khidir melakukan satu tindakan yang beyond expectation Nabi Musa. Iaitulah membetulkan fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha.
Nabi Khadir menemui dinding rumah ya yang nak jatuh rebah ke tanah. Lalu baginda merapatkan dinding berkenaan, menegakkan balik barangkali memakunya, ya, lalu memperbetulkan rumah berkenaan. Ya, tak tahu ada orang ke tidak, ya, tetapi kelihatannya perbuatan Nabi Khadir, ya, lillahi ta'ala. Jadi Musa alaihi salam merasakan kalau tempat ini kita nak makanan pun mereka minta duit. Mereka minta duit. Dan tiba-tiba tuan guru tidak menggunakan peluang membaiki rumah ini untuk mendapatkan duit. Jadi macam mana kita nak makan? Bukankah dengan duit hasil daripada kerja tuan guru tadi? Kenapa Musa tak tolong tok guru dia untuk betulkan dinding tu? Sebab dia takut dia buat salah lagi. Dia takut dia buat salah lagi. Fa'aqamah. Nabi Khadir seorang yang membetulkan. Tetapi rupa-rupanya walaupun dia tak bertindak apa-apa, dia tak tolong pun Nabi Khadir, takut dia ditegur sebagai salah. Dia hanya cadangkan je pun. Dia hanya cadang. Lau syi'ta latakhadhta alaihi ajar. Apa kata ambil upah? Wahai tuan guru. Tetapi ambil upah pun tak nak. Jadi sebab salah. Macam mana nak makan kalau tak ada duit ni? Cerita pemuda Al-Kahfi, cerita ada duit beli makanan. Cerita pemuda Al-Kahfi, cerita ambil ada duit beli makanan. Yang ni cerita tak ada duit tapi perlukan makanan. Tak ada duit. Okey. Jadi apa kaitan tiga hentian ni, ya, tiga hentian ni dengan masa sekarang, iaitulah perahu yang nak dirampas oleh raja-raja. Hentian yang kedua, kanak-kanak terbunuh, masa lampau. Masa depan. Dan yang ketiga adalah rumah yang diperbetulkan. Apa kaitan dengan masa lampau? Okey. Ya, kerana masa tak banyak ni, banyak benda nak urai ni. Saya bagi tahu jawapan lah. Okey. Tuan-tuan, kalau tengok hentian yang pertama, ya, dia ada kaitan dengan masa sekarang. Sebab apa? Sebab ya, Nabi Khadir ketika memecahkan perahu yang mereka naiki pada masa yang sama. Ini bahasa Melayunya. Pada masa yang sama, ada raja sedang merampas perahu-perahu sempurna, diceruk, di muara barangkali, di hilir barangkali sungai yang mereka sedang naik. Cuma mereka tak nampak. Ada tabir. Biasalah manusia. Tabir geografi. Anda takkan nampak 1 kilometer daripada rumah anda. Betul kan? Sekarang dah berlaku benda tu. Tapi anda tak nampak. Anda hanya nampak apa yang depan mata anda. Anda tak nampak apa yang 10 kilometer daripada anda. Kalau zoom ni alhamdulillah lah. Walaupun ayah ibu ya jauh daripada saya barangkali berpuluh kilometer. Tapi saya nampak Hajah Noraini binti Kamarudin. Alhamdulillah. Yang lain-lain tak apalah yang tak boleh nak onkan kamera. Tapi bila ada yang onkan kamera, saya nampak. Padahal Hajah Noraini barangkali, Hajah duduk mana je? Tak apa, tak dengar suara, is okay. Katakanlah, ya, Hajah duduk jauh kan. Jadi, tapi saya boleh nampak dengan teknologi. Lalu saya tahulah apa yang dibuat. Tetapi, sebenarnya ketika Quran diturunkan, ya, ketika peristiwa ini terjadi, kita tak tahu. Tak ada orang buat live Facebook. Tak ada orang buat live IG. Daripada 10 km apa yang sedang terjadi. Jadi ia adalah masa sekarang. Cuma Nabi Musa tak tahu. Nabi Khadir diberitahu. Bukan Nabi Khadir dia ada orang live dekat IG sesiapa dia bagi tahu ni kau tengok ni apa jadi. Tak. Allah beritahu. Ya, Allah beritahu, dan Allah yang sama bagi ilham kepada orang manusia ni untuk create apa yang disebut sebagai live, sesi live. Itu fenomena masa. Ya, dan first masa yang Allah cerita masa sekarang. Orang Inggeris kata present. Apa yang dah berlaku past. Apa yang akan berlaku future. Kemudian yang kedua, hentian yang kedua ada kaitan dengan masa depan. Ada kaitan dengan masa depan. Iaitulah budak ni, kata Nabi Khadir alaihi salam, kanak-kanak ini, wahai Musa, ya, adalah kanak-kanak yang masa depannya Allah beritahu saya. Allah Ta'ala ni dia tahu apa akan jadi pada orang. Ya, Allah Ta'ala tahu
apa pilihan yang akan dilakukan oleh fulan bin fulan 20 tahun lagi. Allah tahu. Allah tidak menetapkan pilihan seseorang. Ya, Allah memberikan kepada anak-anak Adam pilihan, freedom of wills. Dia boleh memilih dengan bebas. Dia nak taat, dia nak maksiat, silakan. Allah tidak memaksa ketaatan. Allah memberikan pilihan. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah bagi peluang pada Abu Lahab. Kau nak pilih beriman ke kau nak pilih kafir? Silakan. Allah tak kacau. Tetapi Allah in advance, kerana Allah itu Tuhan. Allah itu Tuhan yang mencipta masa. Maka Allah in advance, dia dah tahu dah pilihan Abu Lahab. Sampai mati dia takkan memilih iman. Bukan Allah yang menyebabkan dia tidak beriman. Na'udzubillah, kita jaga lidah kita daripada begitu. Khususnya bila kita lalu surah Al-Masad. Sebab ada anak-anak muda kita duk tanya soalan tu. Surah Al-Masad bukti Allah yang mentakdirkan Abu Lahab kafir. Sama juga anak muda yang sama tanya. Patutlah Ya'juj Ma'juj tu jahat ustaz. Sebab mereka sudah ditakdirkan. Jangan sebut takdir tau. Ya'juj Ma'juj jadi jahat, Dajjal jadi jahat sebab dia sudah ditakdirkan mereka jadi jahat. Seolah-olah born to be evil. Na'udzubillah, kita jangan kata macam tu. Dilahirkan untuk jadi jahat. Tak. Macam kanak-kanak ni, kita tadi kata begitu. Yang kita kena kata adalah Allah bagi mereka pilihan dan kanak-kanak ini memang tidak berdosa pada waktu ini. Mereka suci bersih waktu ini. Tetapi masa akan datang, mereka akan hidup, mereka akan pilih apa lepas akil balik mukallaf. Allah tahu mereka pilih apa. Dan Allah tahu Abu Lahab akan pilih apa. Dan kerana pilihan Abu Lahab, ya, tanpa diganggu oleh apa-apa pun, dia memilih untuk kafir sampai mati. Sampai mati. Maka Allah lebih awal memberitahu Rasulullah, tempatnya dalam neraka. Sebab dia memilih untuk kafir. Dan kanak-kanak ini pun akan mengikut jejak yang sama. Allah tahu masa hadapannya adalah sebagai tughyanan wa kufra. Dia bukan sekadar akan melampau batasan agama. Ingat ya, antara yang disebut sebagai tagha adalah Firaun. Jadi kanak-kanak ini barangkali akan ada perangai membesarkan dirinya dan memijak-mijak orang-orang yang tertindas. Wa kufra, dan dia tidak beriman. Dan yang paling merisaukan adalah yurhiqahuma. Dia akan heret ibu bapanya menuju kepada kezaliman yang sama. Dia akan mengheret ibu bapanya kepada kekufuran yang sama. Anak yang mempengaruhi ayah mak untuk buat jahat. Kluster Firaun. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi Khadir adalah perintah daripada Allah untuk mencegah keburukan dari masa depan berlaku. Subhanallah. Benda ni complicated. Tetapi sebenarnya Quran bagi kita faham mudah saja. Allah berhak untuk mendatangkan takdir yang selain daripada takdir yang sedia ada. Allah Ta'ala maha bijaksana. Maha mengetahui. Apabila Allah nampak dengan maha pengetahuannya tentang apa boleh berlaku, Allah Ta'ala akan memperbetulkan keadaan. Pendek kata, kita jangan masuk wilayah Tuhan. Kita kena percaya setiap ketentuan Tuhan ada hikmah dan ada sebab. Allah nak beri kebaikan rupa-rupanya kepada ibu bapa ini. Allah akan berikan anak yang lebih baik. Dengan kematian seorang anak, Allah nak bagi anak yang lebih baik. Dan Allah nak memberikan syurga. Kerana kanak-kanak itu mati ya dalam keadaan tidak lagi menanggung dosa. Di masa depan Allah dah tahu dah. Allah dah tahu, kita takkan tahu. Jadi ada tema masa depan. Nampak tak? Dan sekarang kita bergerak pergi kepada ya cerita anak yatim tadi. So semasa Nabi Khadir memperbetulkan dinding, apa yang berlaku adalah ya rumah tu memang dah ada harta. Dah ada harta. Bukan benda sedang berlaku, bukan benda akan berlaku. Benda tu dah lama ditinggalkan oleh seorang ayah kepada dua anak yatim. Esok kan hari bapa kan, hari ayah kan.
Jadi cerita ayat 82 surah Al-Kahfi ni kena ada huraian lebih sikit pada keluarga kita. Boleh? Kena hurai sikit. Cerita ayah yang soleh. Yang dia fikir anak aku ni kejap lagi nak hidup, nak survive macam mana. Orang kedekut belaka kat sini. Mereka ni dalam aku dah tak ada nanti. Nak ada rumah pun tak tahu ada rumah ke tidak. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Kalau kita ada mak ayah yang berfikir panjang ni. Macam saya sendiri pun arwah ayah. Membeli sebuah rumah di Gombak tu. Dan mak saya bagi tahu sebulan lepas tu ayah meninggal dunia. Allahu Akbar. Ayah beli rumah di Gombak. Kita sempatlah ziarah. Ayah tak ada tanda-tanda sakit lagi tu. Kanser. Tapi sebulan lepas tu ayah meninggal dunia. Allah punya atur ya Rabbi. Kami duduk Datuk Keramat semasa kecil dulu. Ayah beli rumah kat Gombak. Bercadang nak pindah lah. Tetapi Allah punya pengaturan ya Rabbi. Lepas 1 bulan ayah jatuh sakit, maafkan saya, lepas saja beli rumah tu ayah jatuh sakit, kanser hepatitis, dan lepas 1 bulan ayah meninggal dunia. Umur saya 12 tahun waktu tu. Dan anda tahu, lepas saya grad, kahwin, ya, rumah tu lah, ya memang diberi sewa lah sebelum ni pada orang lain. Tetapi di akhirnya di rumah ayah beli itulah saya berteduh 12 tahun, 10 tahun. Kemudian adik saya, dan sekarang adik saya seorang lagi duduk. Ayah ni dia fikir yang terbaik untuk anak-anaknya. Subhanallah. Memikirkan generasi. Ini tema penting. Surah Al-Kahfi dan surah Al-Isra. Sekejap lagi kita akan hurai tema membina generasi ini. Jadi faham tak tuan-tuan? Bagaimana fenomena masa ini ada dalam cerita yang kedua. Okey, bagi faham dulu. Okey, sekarang saya nak kaitkan fenomena masa ini dengan Al-Quran. Dengan akhir zaman. Apa kena mengena dengan akhir zaman? Oh, lupa. Kita tak lalu lagi cerita Zulkarnain. Dalam cerita Zulkarnain juga ada cerita masa depan. Betul tak? Ada cerita tentang fenomena masa. Okey. Antara fenomena masanya adalah ayat 98, ayat 97, ayat 96, di mana bagaimana Zulkarnain dapat membina tembok dengan masa yang sangat pantas. Sampai penduduk jadi kagum. Dan terhasil pula tembok tembaga, tembok besi bersalut tembaga yang amat-amat kukuh sampai beribu tahun. Ini aneh. Masih saya teringat pandangan-pandangan ahli-ahli sejarah yang menyatakan seandainya pergunungan Caucasus yang ditemui ada beberapa jarak gunung yang ada macam bukan warna gunung, macam simen. Mereka mengatakan kalau mengambil kira pegunungan Caucasus ini, ya, tembok Zulkarnain itu memerlukan 8 tahun. Tetapi uslub Al-Quran, isyarat daripada Al-Quran menunjukkan ia berlaku dengan amat pantas. Sekali lagi, kita dapat lihat depan mata kita. Fenomena masa ditundukkan oleh Allah. Kalau tadi kepada pemuda Al-Kahf, kemudian kepada Nabi Khadir, Allah beritahu dia apa sedang berlaku, apa akan berlaku, apa telah berlaku. Subhanallah. Allamnahu min ladunna ilma. Perkataan ilmu di situ penting. Allah beri kepadanya ilmu tentang masa sekarang, apa terjadi di tempat lain, masa depan, apa akan terjadi 20 tahun lagi kepada budak ni, dan masa lampau, apa sebenarnya ada dalam rumah ni yang kau tak nampak. Dan sekarang, depan mata kita, Zulkarnain membina satu tembok dengan sangat pantas. Rupa-rupanya teknologi yang digunakan oleh Zulkarnain membantu masa menjadi pantas. Kadang-kadang Allah nak kita nampak asbab. Kalau tadi pemuda Al-Kahfi, kita tak nampak pun asbab bagaimana mereka tak rasa apa-apa pun. Melainkan satu hari. Subhanallah. Selesa tidur. Dalam gua. Zulkarnain dengan teknologi, dengan kepintaran, dengan kejuruteraan, beliau dapat membina sesuatu yang orang lain memerlukan 8 tahun, Zulkarnain barangkali memerlukan 8 hari. Barangkali. Wallahu a'lam. Subhanallah. Orang terkejut. Lajunya tuanku bina. Bagaimana dia boleh bina dengan pantas? Hada rahmatun min Rabbi. Zulkarnain mengembalikan nikmat itu kepada Tuhannya.
Memang aku bina dalam masa yang pantas kerana Allah yang beri anugerah ini kepada aku untuk menggunakan teknologi bagi mempercepatkan perjalanan pembinaan tembok. Dah ada teknologi, kenapa nak abaikan? Semalam kita orang bincang, yang saya dengan rakan-rakan Tadabbur Center bincang tentang TikTok. TikTok. Satu aplikasi teknologi yang budak-budak muda sangat suka untuk hiburan, dan kita pun orang tua ni kan, kita ni bila sebut TikTok ni, na'udzubillah lah anak-anak, jangan masuklah, itu berjoget menari. Jadi kita orang bincang semalam. Sebab TikTok akan ambil alih media sosial tahun depan. Itu research kata. Jadi dalam fikiran saya, bila bunyi kajian itu, TikTok akan menenggelamkan Instagram. TikTok akan menenggelamkan Facebook. Saya tak fikir orang lain, saya fikir anak-anak saya, tuan-tuan. Anak-anak saya ni, walaupun anak-anak saya tak pernah kenal makhluk TikTok ni, tetapi bila kita mati, wahai ayah semua, hari bapa, mari kita berikan makna pada hari bapa. Anak perempuan kita, anak lelaki kita tu, dia pergi sekolah, kita dah tak ada dah, kita mati, kita meninggal dunia. Sekolah dengan kawan-kawan dia buka TikTok. Anak kita dia faham tak? Macam mana dia nak berdepan dengan generasi orang yang hidupnya suka tengok video-video pendek sahaja. Dia tak boleh lecture panjang-panjang. Jadi kita pendakwah kena fikirkan alternatif. Ya, kita kena memikirkan bagaimana cara nak berdepan dengan generasi Z ini, generasi baru ni. Ya, yang lahir 2000 ya ke atas ni. Ya, 2010 ke atas ni. Ya. Jadi Zulkarnain membina dengan sangat pantas, ada tema masa kat situ. Dan yang paling penting, Allah Ta'ala berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj. Inilah sebesar-besar tanda akhir zaman. Iaitulah kemunculan Ya'juj dan Ma'juj selepas Dajjal. Ya, selepas Dajjal. Jadi surah Al-Kahfi jelas menceritakan tentang akhir zaman. Ya'juj dan Ma'juj akan berjaya memecahkan tembok Zulkarnain. Zulkarnain itu adalah manusia biasa, dia ada kelemahan. Tidak ada yang dibina oleh makhluk melainkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabb. Semua yang dibina oleh makhluk ini akan tidak bertahan lama. Ya'juj Ma'juj akan bebas. Jadi itu akhir zaman. Allah Ta'ala menjadikan cerita Ya'juj Ma'juj dalam surah Al-Kahf. Surah Al-Isra' cerita pasal apa? Ya. Surah Al-Isra'. Okey. Kalau dalam surah Al-Kahfi, sekarang saya nak bawa anda kepada kenapa akhir zaman kaitan dengan fenomena masa ni. Okey. Dan sebelum tu Zulkarnain ya telah mengatakan temboknya ini akan datang satu waktu hancur lebur. Fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Soalannya adalah, daripada mana Zulkarnain tahu temboknya akan jadi hancur lebur? Satu ucapan yang tidak disangka oleh perasmi program. Kita expect perasmi program Zulkarnain potong ribbon dalam keadaan insya-Allah mudah-mudahan tembok ini akan berkekalan ratusan tahun untuk bagi manfaat kepada tuan-tuan puan-puan sekalian. Tetapi tidak, ucapannya adalah tembok ini akan hancur. Aku tahu. Dan janjiku akan berlaku. Subhanallah. Zulkarnain tahu kat mana? Masa depan. Yang temboknya akan musnah. Jadi fikir kau sejenak. Dia tahu kat mana? Kalau kita dah lalu cerita Nabi Khadir, kita tak pelik pun cerita ni. Betul Allah jadikan cerita Nabi Khadir tu mukaddimah cerita Zulkarnain, sebab kita tak akan boleh faham cerita Zulkarnain kalau tak baca daripada cerita Nabi Khadir. Dan kita tak akan faham cerita Nabi Khadir, kita tak akan berbincang tentang Nabi Khadir dengan perbincangan yang sepatutnya kalau kita tak baca daripada awal surah Al-Kahfi. Membina objektif Al-Quran diturunkan daripada awal surah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Kita baca daripada awal. Betul Nabi galakkan 10 ayat pertama tu paling kurang. Nah, sekarang Zulkarnain tahu tentang masa depan. Nabi Khadir tahu masa depan. Pemuda Al-Kahfi dibawa ke masa depan. Lalu apa kaitan dengan surah Al-Isra'?
Surah Al-Isra untuk makluman tuan-puan sekalian adalah surah yang paling banyak sebut perkataan Al-Quran. Lafaz Al-Quran ada banyak dalam Al-Quran, Al-Kitab, Al-Hadis, An-Naba'. Tetapi Al-Quran itu sendiri yang bermaksud yang sering dibacakan, yang mesti dibacakan dengan kerap. Paling banyak disebut dalam 114 surah adalah surah Al-Isra, 17. Surah 17. Ada ulama kaitkan surah 17 ini kerana Al-Quran dirumuskan oleh surah Al-Fatihah. Al-Quran dirumuskan oleh surah Al-Fatihah. Yang kita ulang 17 kali sehari. Maka kerana 17 rakaat, kita duk baca Al-Quran yang bernama kesimpulan, iaitulah surah Al-Fatihah. Maka Al-Quran yang diulang-ulang itu jadi banyak berulang dalam surah yang ke-17. Subhanallah. Wallahu a'lam. Lalu fahamlah kita, okay, this is my point. Pengajarannya, kalau kita nak tahu apa akan jadi di masa depan, hendaklah berpandukan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang berbicara tentang masa sekarang. Al-Quran berbicara tentang masa lampau. Al-Quran berbicara tentang masa depan. Inilah 3 dimensi masa, 3 jabatan masa yang ada di dalam Al-Quran. Bila anda baca surah Wal Asri pukul 11 kejap lagi, ataupun 11 suku kejap lagi. Lama lagi ni nak ceramah ni. Oh, okey. Tak pernah kuliah online ni sampai 2 jam ya. Doalah saya diberikan kekuatan. Bismillah. Okay, sebelum saya buka kepada sebarang soalan daripada ahli-ahli jamaah dalam Zoom Masjid Negara, Masjid Negara. Lupa saya nak ucap terima kasih kepada Ustaz Zahin yang betul Kuala Lumpur nak sediakan teknikal kita punya sesi ni. Okey. Saya ulang balik, pengajarannya untuk belajar tentang akhir zaman, orang kata hari ini eschatology, ingat ya, mesti mula daripada pintu Quran. Nak belajar pasal apa nak jadi ni ustaz? Betul ke orang kata akan datang tahun-tahun kebuluran? Macam mana ni ustaz? Ya. Ada orang kata, tapi anda punya panduan adalah Quran. Hadis-hadis sahih yang berbicara tentang akhir zaman, anda balikkan pada Quran. Anda takwilkan hadis itu dengan neraca Al-Quran. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam 23 tahun menghuraikan Quran. Nabi punya hadis di bawah lembayung dan teduhan Quran. Jangan kita melihat hadis secara isolated. Tak ada kena-mengena dengan hadis-hadis yang lain dan tak ada kena-mengena dengan Quran. Jadi berjaga-jaga. Kita tak nak jadi orang yang memisah-misahkan disiplin ilmu ni. Bila kita belajar ya tentang akhir zaman, kena balik pada Quran sebagai contoh. Dajjal nak muncul ni. Ada orang terlalu sibuk berbincang tentang Dajjal. Ini tanda Dajjal dah ada. Ya'juj Ma'juj pun ini tanda Ya'juj Ma'juj dah ada. Imam Mahdi pun dah ada. Ada orang yang terlalu sibuk berbincang tentang benda yang sepatutnya diserahkan pada Allah. Sebab hakikat at the end of the day, betul ke maklumat tu? Penuh dengan kritikan dan pertikaian. Bertentangan dengan makna hadis. Bertentangan dengan logik akal. Ya, memang kita letak logik akal ni nombor 2. Kita letak hadis dulu, kita letak Quran dulu sebagai panduan. Tapi ini bertentangan dengan wahyu. Jadi bila kita berbincang tentang akhir zaman, tolong balik pada neraca surah Al-Isra. Tolong balik pada Quran. Ini contohlah ya. Sebab surah Al-Isra, dia memang bawa kita ke masa depan. Okey, saya mula nak bagi tahu ni. Apa kaitan Al-Kahfi dengan cerita masa ni dengan surah Al-Isra? Ya. Selain daripada apa saya sebutkan tadi, Nabi dibawa ke Baitul Maqdis. Okey, Nabi dibawa ke Baitul Maqdis. Dan anda tahu kan Nabi telah melihat Masjidil Aqsa. Kajian sejarah dan arkeologi mendapati ketika Nabi sampai, tidak ada kompleks masjid. Kerana Syam dan Baitul Maqdis di bawah penjajahan ataupun di bawah penguasaan
Rom Byzantine. Dan yang ada di situ pada waktu Nabi sampai adalah Nasrani. Bahkan dikatakan kompleks Masjidil Aqsa yang asal sudah jadi penuh dengan sampah sarap. Orang dah tak pandang dah. Bahkan dalam rekod ya, Masjidil Aqsa sudah lama dimusnahkan oleh pemerintah Romawi. Ya, dah lama dah. Jadi tapi Nabi kata dalam hadis sahih, Nabi nampak para anbiya dan Nabi masuk ke Masjidil Aqsa. Kajian sejarah, kajian arkeologi kata tak ada sebenarnya komplek masjid masa Nabi sampai. Tapi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, malam tu aku masuk masjid. Aku solat 2 rakaat bersama dengan para anbiya. Aku nampak para anbiya. Tuan-tuan lihat Subhanallah. Ada beberapa dimensi masa pada ayat yang pertama. Masa sekarang, sebab Nabi pergi dengan tubuh dan roh, bukan hanya dengan roh. So, ini bukan mimpi. Nabi pergi sekarang. Nabi tak ada kat Mekah sebab Nabi dah berada jauh dekat Baitul Maqdis. Kalau isteri Nabi cari, memang tak jumpa malam tu. Tapi memang tak ada rekod lah kata Nabi sedang dicari. Memang Nabi tak ada. Qasiyah Al-Aqsa, Aqsal Madinah, jauh. Jauh daripada Mekah Nabi malam tu, amat jauh. Ya, kalaulah Khadijah radhiyallahu anha tahu, ya, wallahu alam, katanya Khadijah sudah wafat pada waktu surah Al-Isra diturunkan, ya. Pasti orang akan mula cemas bila dapat tahu orang tersayang anda 500 km daripada anda. Anda mesti buat misi kecemasan. Jadi itu Nabi jauh. Nabi dah sampai di sana. Yang kedua, masa sekarang masa depan. Nabi malam tu nampak masjid. Sedangkan masjid dibina semula pada zaman Umar Al-Khattab bina mihrab dan kemudian khalifah Allahumma salli ala Muhammad, khalifah Bani Umayyah seingat saya yang datang kemudian, ya, mereka membangunkan kompleks Masjidil Aqsa. Jadi subhanallah. Nabi kata aku masuk dalam masjid sedangkan masjid belum terbina. Maka bagaimana Nabi dibawa ke masa depan? Iaitulah masjid itu terbina selepas kewafatan Nabi SAW. Dan Nabi telah bersama para anbiya. Ruh para anbiya. So cerita para anbiya ni cerita masa lampau. Cerita masa lampau. Dan kalau kita tengok surah Al-Isra. Okey, sekarang kita tengok surah Al-Isra itu sendiri. Allah Ta'ala menceritakan pada muka surat yang pertama 3 dimensi masa. Masa lampau, Musa dikurniakan Alkitab. Wahai Bani Israel, jangan lupa kamu ada Alkitab. Tolong balik pada kitab yang asal. Kitab Taurat. Ayat 2. Ayat 3, moyang kamu Nabi Nuh. Sam bin Nuh, orang yang bersyukur. Tolong ingat moyang kamu. Kenapa perangai teruk sangat wahai Bani Israel? Ya. Ayat 4. Allah cerita pasal kerosakan akan berlaku 2 kali. Kerosakan Allah sebut dalam kitab Taurat lagi. So masa lampau. Masa lampau. Saya ingat saya kalau kira hitung Nabi Isa 2000 tahun lepas dan Taurat ini lebih kurang 1500 tahun, 3500 tahun lepas. 3500 tahun lepas masa lampau. Kita dibawa jauh ke masa lampau, kitab Taurat turun, dalam tu dah ada cerita-cerita tentang karakter Bani Israel di masa depan. Sebab ketika kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa di Lembah Tua, Bani Israel belum melakukan kerosakan pada tahap uluwan kabirah. Uluwan kabirah, melampau sangat. Mereka hanya melakukan kerosakan akidah. Mereka melakukan kerosakan dan kerosakan. Tetapi skala kerosakan itu tidak menimpa orang lain, hanya sesama Bani Israel. Tetapi dalam kitab Taurat memang dah bagi tahu masa depan. Ini hebatnya kalam Allah Ta'ala. Yang hanya boleh bagi tahu masa depan adalah Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dan Al-Quran telah menjalankan fungsi kitab-kitab terdahulu, muhaiminan alaih. Tuan-tuan takkan boleh masuk ke dalam YouTube, benda akan berlaku. Betul tak? Anda tak boleh upload dalam YouTube, benda akan berlaku.
Anda hanya akan masuk dalam YouTube, benda dah berlaku. Benda dah berlaku. Rakaman namanya, rakam ya. Dalam surah Al-Kahfi ada perkataan ar-raqim, ya, Hamka bahas dengan sangat menarik mengaitkan dengan perkataan rakam yang menjadi bahasa Melayu. Which is benda dah berlalu, mereka dah wafat, kita buat batu bersurat, kita tulis. So benda bertulis sama dengan benda berakam, ia represent benda dah jadi. Tapi ada ke makhluk yang boleh buat teknologi, dia merakam masa depan? Inilah khurafat daripada Hollywood. Especially cerita-cerita Marvel, cerita-cerita superheroes. Dan anak-anak kita barangkali antara pemuja-pemujanya, na'udzubillah. Doctor Strange yang katanya boleh pergi ke masa depan and then balik ke masa lampau untuk memperbetulkan keadaan. Dia jadi Nabi Khidir pula dah. Na'udzubillah. Ataupun cerita tentang kenderaan yang digunakan oleh Avengers, ya, yang dicipta oleh Profesor Ant-Man tu, pergi masuk dalam kenderaan tu, boleh pergi ke pelbagai dimensi masa, mengarut yang hanya berhak memerintah masa, pentadbir kepada masa, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak selainnya. Itu tanda kau makhluk, wahai manusia. Kau takkan boleh menentukan masa. Ya, anda boleh lihat ya cerita-cerita Hollywood ini, ya, khususnya yang bertemakan superhero, dia ada satu tema untuk menunjukkan masa boleh dikawal. Masa boleh dikawal oleh makhluk, sedangkan ia tidak akan berlaku. Ia tak akan berlaku. Jadi pada ayat yang keempat ni Allah bicara tentang dua kerosakan. Dua kerosakan. Semasa ayat ni turun pada Nabi SAW, menurut para ulama tafsir kontemporari, semasa ayat 4 ni turun, dua-dua kerosakan ni belum terjadi. Sebab Nabi kat Mekah. Nabi kat Mekah. Nabi tak berhijrah pun lagi. Nabi tak tahu apa cerita Bani Israel, Yahudi. Tiba-tiba Allah Ta'ala kata, get ready wahai Rasulullah. Kamu akan pergi ke satu tempat ada Bani Israel. Fas'al Bani Israel. Kamu akan bertanya pada Bani Israel. Di mana kamu akan dapati mereka akan melakukan kerosakan yang pertama dan kerosakan yang kedua. Dua kali kerosakan. Kali pertama, ayat 5. Kerosakan pada zaman Nabi. Kalau kita pada zaman dahulu. Kalau Nabi akan terjadi bila Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, iaitulah kerosakan yang pertama, ya. Semalam kalau anda perasan dalam wacana Al-Quran, ya, Karang Kraf, sangat baik kupasan Profesor Madya Dr. Sanusi Azmi, nanti boleh tengok, jangan miss ya, perbincangan-perbincangan tentang akhir zaman menerusi Al-Quran. Akhir zaman menerusi pembentangan surah Al-Musabbihat di dalam Al-Quran. Ada 7 surah mula dengan tasbih. Ustaz Fazrul Ismail mengendalikan. Ya, rugi sangatlah ilmu-ilmu atas talian ni kita tak ikuti kan. Okey. Jadi ayat yang kelima menceritakan tentang bagaimana Allah melihat kerosakan berkenaan yang dilakukan oleh Yahudi di Yathrib, di Madinah, dan Allah mengutuskan Nabi SAW, ba'athna alaikum ibadan lana. Ba'athna. Apa makna ba'athna? Ya, wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Kita nak tafsirkan surah Al-Isra' ni kena tafsirkan dengan surah Al-Musabbihat selepasnya. Ini kaedah para ulama ambil. Surah yang bermula dengan tasbih yang pertama sekali Al-Isra'. Kalau nak faham apa makna ba'athna alaikum ibadan lana, kita tafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran. Itu sebaik-baik pentafsiran. Dan kita cari surah yang bermula dengan tasbih juga. Iaitulah surah Al-Jumu'ah. Yusabbihu lillah. Yusabbihu lillah. Iaitulah ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Allah utuskan para sahabat untuk menghukum kerosakan Yahudi yang pertama. Jadi ini cerita sejarah untuk kita pada waktu ni. Ini cerita sejarah masa lampau. Masa lampau. Hentian yang keberapa tadi? Nabi Khadir. Hentian yang ketiga. Hentian yang ketiga. Kemudian ayat 6.
Ayat 6 ni tuan-puan, para ulama kontemporari kita seperti Dr. Salah Abdul Fattah Al-Kharidi, Dr. Fadal Hasan Abbas rahimahullah, seperti Dr. Sulaiman Al-Ashqar, seperti para ulama yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi daripada Mesir, juga seperti yang masih lagi hidup Dr. Muhammad Ratib An-Nabulsi, ada ramai lagi para ulama kontemporari yang mana mereka mengatakan ayat 6 sedang berlaku di hadapan mata anda. Inilah ayat tema saya bila berbicara tentang Isra' Mi'raj. Kenapa nak kena tengok Palestin betul-betul? Apa yang anda lihat di Palestin adalah apa yang hadis Nabi SAW menyebutnya sebagai Umranu Baitul Maqdis. Nabi kata, Umranu Baitul Maqdis wa khurudud Dajjal. Maafkan saya. Umranu Baitul Maqdis wa kharabul Madinah. Adalah cerita panjang lebar. Tetapi antara tanda akhir zaman adalah Baitul Maqdis akan mengalami kemajuan yang luar biasa selepas Allah beri kepada Bani Israel kelebihan ke atas generasi para sahabat. Ayat 5 kita menang. Ayat 5 kita menang. Para sahabat menang. Umar Al-Khattab membuka Baitul Maqdis. Tetapi ayat yang ke-6, roda telah bertukar. Kita jatuh bawah. Mereka naik atas. Ekonomi mereka pegang. Ya, negara besar superpower Amerika di bawah telunjuk mereka yang kerdil ini. PBB di bawah siapa? Kita pun tahu. Hatta OIC pun kita harap bersuara. Ya, saya masih ingat dalam wacana Al-Quran, ya, Tan Sri Profesor Dr. Kamal Hassan, ya, berkongsi tentang realiti OIC. Ya, jadi depan mata kita negara Arab yang begitu banyak dan berbilion dengan aset minyak, didn't do anything kepada keganasan ke atas penduduk Palestin yang dihalau daripada tanah air mereka sendiri. Kita ni tak balik rumah, ya, 2-3 bulan dah tak tahan. Gaza, penduduk Gaza dah berpuluh tahun tak boleh nak pulang ke tanah air sendiri. Terkepung dalam penjara paling besar di dunia, iaitulah Gaza itu sendiri, tuan-tuan. Depan mata kita kerosakan sedang berlaku. Kata para ulama, ada 4 perkara Allah kurniakan kepada Bani Israel yang tak pernah dikurniakan pada kerosakan yang pertama. Yang pertama sekali, Al-Karrata alaihim, negara. Tak pernah mereka ada negara dan kuasa, tiba-tiba mereka dapat negara. Okey, tak apa kami bagi. Ya. Tetapi banyak yang Allah beri kepada manusia adalah istidraj. Sesuatu yang menambah kelalaiannya supaya mati sebagai kafir. Kerana dia memilih untuk tekad dengan kekufuran. Yang kedua, amdadnakum bi amwal. Ya. Allah beri mereka kekuatan wang, kekuatan ekonomi. Dan kita sedia maklum ekonomi di bawah siapa? Riba di sana sini. Kapitalis. Yang miskin terus miskin, yang kaya terus kaya. Manusia dikerah untuk berhutang. Negara-negara terpaksa berhutang. Yang ketiga, banin. Banin adalah anak pinak. Bukan sekadar Yahudi, tetapi tahawud. Yahudi ni orang yang memang keturunan Yahudi. Kebanyakan mereka ortodoks dan mereka tidak bersetuju dengan Zionisme, As-Sahyuniyah, menegakkan negara di atas negara. Tak betul. Menegakkan negara sendiri di atas negara orang. Tak betul. Jadi banin kat sini juga adalah tahawud. Mereka yang memeluk agama Yahudi daripada orang-orang Eropah yang asalnya Nasrani, daripada orang Amerika yang asalnya Kristian. Mereka nak jadi Yahudi supaya mereka dapat pergi ke tanah orang-orang Yahudi. Mereka kata begitu. Sebab itulah anak-anak mereka sangat ramai, orang-orang Yahudi di negara haram Israel. Ya, anak-anak mereka ramai dan setiap anak-anak ini tidak akan dikecualikan daripada military academy PLKN mereka lah, ketenteraan. Perempuan pun kena masuk militeri. Ya. Waja'alnakum aktsara nafira. Depan mata kita lihat Israel ini akan makin kuat kerana dukungan daripada superpower seperti Amerika dan beberapa buah negara Eropah. Depan mata kita. So ini masa sekarang. Sebagaimana anda tengok satu ayat pasal burung. Kat depan mata anda ada burung. Sebagaimana anda membaca ayat tentang langit bumi. Kat depan mata anda ada langit bumi sekarang.
Anda baca Quran, anda tengok depan mata anda. Anda tengok siang malam dalam Al-Quran, anda tengok siang malam di hadapan mata anda. Semuanya ada ayat-ayat kauniyah. Kalau tadi ayat-ayat qasas, ayat masa lampau. Dan sekarang ayat 7, subhanallah. Hentian yang ketiga. Hentian yang kedua, ayat 6, masa sekarang. Hentian yang pertama, masa lampau, masa depan. Tampaklah ayat 7 ni pada anak-anak kita. Supaya kalau dia nak masuk TikTok pun, dia akan masuk dengan ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dia masuk dengan wawasan untuk menjadikan wajah orang-orang Bani Israel perosak itu bermuram durja, dan mereka dapat masuk ke dalam Masjidil Aqsa sebagaimana telah masuk orang-orang sebelum mereka, dan untuk mereka waliyutabbiru ma'alau tatbira, memusnahkan segala legasi Yahudi perosak Zionis ini. Ini adalah ayat 7 yang akan terjadi insya-Allah. Bila jangan tanya. Kita dipertanggungjawabkan untuk bukan tanya bila nak berlaku. Kita tidak dipertanggungjawabkan. Tapi suka sangat orang ni duk tanya, bila nak berlaku ni? Ayat 7 ni. Boleh tanya. Tetapi kita diajar oleh Allah untuk kata wallahu alam. Benda hari esok, jangan duk bincang lama sangat. Ni antara sebab surah Al-Isra' disambut oleh surah Al-Kahfi, sebab tema surah Al-Kahfi dari sudut asbabun nuzul adalah menegur Nabi, insya-Allah. Kenapa tak sebut jangan lupa pada masa akan datang? Betul tak? Cuba tengok ya. Kita lihat pada ayat yang ke-23 24. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Nabi, tengok ya, Allah sebut ni lepas Allah bawa cerita pemuda Al-Kahfi. Allah tak sebut di awal-awal, Allah tak sebut di hujung-hujung, Allah sebut lepas cerita pemuda Al-Kahfi. Sebab apa? Cuba teka. Jadi mencabar ilmu ni. Ya. Allah sebut sebab cerita pemuda Al-Kahfi adalah cerita tentang, oh, kau sangka hari esok kau boleh jumpa anak-anak kau. Dia orang bangun hari esok, mendapati anak-anak mereka dah jadi batu nisan dah. Kalau hari ini 2021, batu nisan itu adalah 1721. Kita tidur sehari je pun. Aku expect bila nak beli roti ni, bolehlah jenguk anak aku kat rumah. Ya, fityatun amadu. Ya, walaupun mereka muda, barangkali mereka sudah berkahwin. Ini satu benda yang kita tak biar pelik. Mungkin mereka ada anak-anak sebab dikatakan mereka ni anak-anak raja. Anak-anak menteri-menteri pada waktu itu. Rindulah nak jumpa anak. Tengok-tengok orang kata, anak, ni batu nisan nama yang Tuan sebut tadi. Dan tertulis 1721. Ui, 300 tahun lepas. Mana anda boleh terima dengan mudah? Jadi pemuda Al-Kahfi mengajar kita, esok tu belum tentu kau akan dapat lihat apa yang kau nak lihat. Belum tentu. Dan Allah ajar duit perak diorang tu. Betul tak tuan-tuan? Duit perak diorang tu ada manfaat tak? Bila waktu mereka bangun, dah tak ada manfaat pun. Duit perak mereka tak ada manfaat. Maknanya apa? Akan ada satu hari kamu bangun daripada lena, wang kamu tidak memberikan apa-apa manfaat. Yakni bila kamu bangun daripada kubur, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Harta kamu tak akan bagi manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang berhadapan dengan Allah dengan hati yang tiada penyakit ragu kepada Tuhannya. Jadi esok ni jangan duk sembang lama sangat benda-benda ghaibiat ni. Bahkan segelintir orang dia nak benda yang patut jadi pada hari esok berlaku sekarang. Benda yang sudah Allah susun timeline-nya, dia nak mempercepatkan. Tak, kita kena faham. Allah anugerahkan wal asri. Innal insana lafi khusrin. Allah kurniakan aku sekarang, masa sekarang. Jangan biarkan ia berlalu sebagai sesuatu yang merugikan di sisi Allah. Ada orang dah cari gua dah. Dah cari gua nak bersembunyi dah. Ya, sedangkan adakah itu cara kita memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang menyebut tentang kalau perlu lari ke gua, lari ke gua? Apa makna gua? Jadi ayat 23, ayat 24 Allah membumikan ibrah kisah pemuda Al-Kahfi, iaitu antara pengajaran penting yang kamu kena faham wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah hari esok jangan terlalu mudah
pada lidahmu. Sebab Nabi kata, orang Quraisy tanya, apa yang kamu tahu tentang pemuda yang hilang sekelip mata? Apa yang kamu tahu tentang raja yang saleh, tawaf timur dan barat? Apa yang kamu tahu tentang arwah? Nabi kata, esok aku akan beritahu. Allah tegur kerana Nabi tak sebut insya-Allah. 15 malam barulah Nabi diturunkan jawapan kepada persoalan Quraisy. 15 malam. Lama Nabi tunggu. Ya, sebagai satu didikan halus daripada Allah Ta'ala. Esok ni jangan sangka kita akan buat lagi apa yang kita dah buat. Kita ni sering kali bila nak tidur kan, esok nak buat apa? Betul kan? Esok nak buat apa? Kita diajak oleh Rasulullah. Masa tidur, jangan duk gairah fikir esok. Kau kena fikir, tidur tu mati tahu tak? Tidur tu mati. Kau nak bawa apa ke alam kematian? Lepas tu Nabi baca surah Al-Muluk. Dan Nabi berikan berita gembira, barang siapa bersahabat dengan surah Al-Muluk, dia akan mendapat maghfirah. Sebab apa maghfirah? Maghfirah ni bukan nak guna untuk esok tau. Maghfirah ni untuk hari ni. Untuk masa lampau. Aku dah buat apa pada hidup aku? Sekejap lagi aku nak mati. Bismillah, bismikallahumma ahya wa amut. Doa nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Aku nak tidur sekejap lagi. Jangan duk fikir esok saja. Memang kita kena fikir apa nak buat esok. Tetapi kita diajar untuk tutup tirai hidup kita dengan pemikiran, aku perlukan pengampunan. Aku perlukan pengampunan. Aku kena baca surah Al-Muluk. Sebab surah ni mengajar aku, apa legasi aku dah buat hari ni? Apa aku dah tinggalkan? Esok belum tentu aku akan bangun sebagaimana aku nak. Tentu aku mati malam ni. Subhanallah. Jadi kita dapat lihat ya pada ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, fenomena masa. Itulah poin saya yang pertama. Okey. Kita ada lebih kurang 45 minit ya, insya-Allah. Kita rehat sekejap 2 minit ya. Kalau ada sesiapa 2 minit ni nak bertanya soalan daripada Zoom, ya, silakan. Ya, kalau ada lah. Kita ada lebih kurang 30 orang ramai di Zoom daripada rakan-rakan jamaah Masjid Negara. Ya, ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal. Alhamdulillah. InsyaAllah kuliah ini juga dirakamkan. Ya, tuan-tuan boleh nanti jenguklah ya Facebook Masjid Negara ataupun link ya saya akan berikan insya-Allah. Okey, ada lebih kurang 180 orang ya di Facebook, masya-Allah. Laitun Absar, ya, Nuraihan Muhammad Rasidi, Zahini Wahid, Wan Hasna Wan Abdullah. Ya, terima kasih pada yang sharing-sharing, yang tagging rakan-rakan yang lain. Ya, ramai yang bersama dengan majlis ini rupa-rupanya pada pagi ini. Insya-Allah. Ada soalan? Okey, kalau di ruangan chat okey, tak ada, alhamdulillah. Dan kalau di Facebook juga tidak ada. Terima kasih semua. Kita akan teruskan dengan poin yang kedua. Kita ada 3 poin tadi kita janjikan. Okey. Poin yang pertama dah selesai. Kita pergi pada poin yang kedua. Perhatikan elok-elok. Akhir zaman, ya, nombor 2 ni dia punya keywordnya adalah pembinaan generasi. Jadi saya yakin majoriti yang ada dalam majlis ini adalah ayah-ayah, ibu-ibu, atuk-atuk, nenek-nenek. Ya. Sangat penting akhir zaman ini, bila kita bercakap pasal akhir zaman, jangan duk bercakap saja tentang akhir zaman. Kita kena bina generasi, kena hargai anak-anak kita dan kanak-kanak di luar sana dan generasi muda-mudi walaupun mereka banyak main TikTok. Jangan marah kat dia orang. Barangkali hikmah kita kehilangan masjid ya untuk sementara waktu ini adalah untuk kita bertanya soalan. Kenapa agaknya Allah tak bagi aku ke masjid? Cuba fikir selain daripada faktor COVID. Cuba fikir ini bukan hanya sekadar faktor COVID. Mungkin aku ni orang yang bila pergi masjid tak bawa kebaikan pun. Aku balik daripada masjid tak bawa kebaikan pun. Anak-anak muda aku segah, ya, budak-budak aku marah. Kita tidak santuni mereka. Kita tidak melihat mereka sebagai pelapis kepada kita dan masjid kita. Bukan kebetulan Allah sebut ya, bukan kebetulan Allah sebut ayat pertama surah Al-Isra masjid ke masjid.
Allah sebut dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa Allah sebut masjid? Kenapa Allah tak sebut daripada Makkah? Kenapa Allah sebut Masjidil Aqsa yang diberkati di sekelilingnya? Kenapa Allah tak sebut ilal ardil lati barakna fiha? Kenapa Allah tak sebut muka bumi yang diberkati? Kenapa kena sebut masjid? Dari masjid ke masjid. Dari masjid ke masjid. Check in masjid, check out masjid. Maknanya orang yang hatinya sentiasa tersangkut dengan masjid, orang yang pergi ke masjid, lalu mendengar ayat-ayat Allah, kemudian dia balik daripada masjid, dia menghasilkan manfaat dan impak kepada keluarganya, kepada kejiranannya, kepada perkampungannya, kepada negeri dan negara ini. Allah sebut masjid pada ayat pertama, dari masjid ke masjid, maknanya dia adalah orang yang menjadikan masjid sebagai pusat tarbiyah. Dia kena pergi masjid untuk terima agama, untuk faham agama. Dan dia kena menunjukkan agama itu jadi akhlak yang baik bila keluar daripada masjid. Tak ada makna kita pergi masjid hanya untuk ekonnya sedap. Kapetnya kapet daripada Masjid Nabawi. Baunya bau Masjidil Haram. Ataupun kita boleh bersembang dengan kawan-kawan dekat masjid. Kalau itulah nilai masjid dalam hidup kita, tak ada makna. Allah sangat teliti memilih perkataan. Ada tempat Allah sebut Makkah. Ada tempat Allah sebut Bakkah. Tiba-tiba Allah memilih perkataan masjid. Kemudian ada tempat Allah sebut bumi yang diberkati. Tetapi Allah sebut buat kali pertama Al-Masjidil Aqsa. Dan perkataan ini tidak ada di dalam Al-Quran kecuali dalam surah Al-Isra pada ayat yang pertama. Orang yang berjalan dari masjid ke masjid, maknanya ahli masjid yang selalu ada niatnya untuk pergi ke masjid nak belajar. Dan bila pulang daripada masjid, dia nak ke masjid lagi nanti. Hatinya dengan masjid. Soalnya, apa kaitan masjid dengan cerita pembinaan generasi? Sebab tu kena baca surah Al-Isra. Jangan hanya baca muka surat yang pertama, apatah lagi hanya baca ayat 7 sahaja atau ayat 1 sahaja. Kalau kita baca surah Al-Isra ayat 1 sahaja, yang tu yang terkadang menyebabkan kita hanya melihat Isra' Mi'raj pada sambutan Isra' Mi'raj. Selain daripada tarikh 27 Rejab ke, saya tak ingat dah tarikhnya, kita selalu sambut, kita dah tak ada dah peristiwa Isra' Mi'raj dalam hidup kita. Seolah-olah setahun sekali baru sambut Isra' Mi'raj. Sedangkan orang yang membaca surah Al-Isra' yang diturunkan selepas Isra' dan Mi'raj, dia sentiasa akan mengingati peristiwa itu dalam hidupnya. Tidak hanya setahun sekali. Dia ada sebab. Dia ada sebab untuk mengenang, mengkaji apa berlaku sebenarnya pada malam berkenaan. Malam yang berlaku, Nabi dipertemukan dengan para anbiya dan Nabi menjadi imam. Terlalu besar makna malam berkenaan. Terlalu, bukan banyak peristiwa terjadi, terlalu banyak falsafah untuk umat akhir zaman belajar daripada ketibaan Nabi ke Baitul Maqdis pada malam berkenaan. Okey? Tiba-tiba, lepas kita baca ayat 1, ya, kita baca pula sampai ke ayat 7, Allah menceritakan tentang nanti, ayat 7, nanti wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, akan datang generasi selepas kewafatan Nabi dan salafus salih 300 tahun yang pertama. Telah berlalunya generasi para sahabat, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, suratul Jumu'ah. Akan datang satu batch, satu generasi, ibadan lana, hamba-hamba kami, kama dakhaluhu awwala marrah. Mereka belajar daripada sunnah Nabi SAW. Mereka belajar daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Mereka menghidupkan para sahabat punya sunnah. Jadi mereka adalah akhir zaman, diberikan Allah kemenangan ke atas Baitul Maqdis. Jadi ayat 7 cerita pasal masa depan. Jangan hanya baca sampai ayat 7. Anda kena baca sampai seterusnya. Sebab bila kita baca seterusnya, khususnya ayat 23 hingga 37, ayat 23 hingga 37,
anda akan mendapati ia adalah cerita tentang bagaimana membina generasi bermula daripada rumah sampailah kepada tahta kekuasaan. Sampailah kepada tahta kekuasaan. Ayat 23, sila baca sampai ayat 37. Sampai 37. Step by step Allah Ta'ala menunjukkan perubahan mesti bermula daripada diri kamu. Lihat ya, diri kamu jangan syirik. Kemudian diri kamu mesti belajar jangan sombong. Menerusi bagaimana kamu melayan ibu bapa kamu. Walaupun mereka barangkali tidak suka dengan pegangan agamamu, adakah kamu berakhlak baik dengan mereka dalam rumah, stay at home, bagaimana kamu dengan mak ayah kamu? Ya kalau ada mak ayah lah. Bermula daripada diri, kemudian pergi kepada Baitul Muslim. Bagaimana kamu ya mendoakan ke tidak ibu bapa kamu, ayat 24. Ya, adakah kamu ikhlas membantu ibu bapa kamu yang sudah keuzuran, ayat 25. Semuanya bermula daripada dalam rumah kan? Untuk menumbangkan Firaun. Ibu Musa mesti bermula daripada menyusukan Musa dalam rumah. Baca surah Al-Qasas. Baca surah Al-Qasas. Allah tunjukkan ya struktur yang sama. Perubahan mesti bermula daripada rumah. Jangan terlalu ya berangan-angan. Jangan terlalu bercita-cita besar. Orang kata apa, biarlah kita punya fikiran besar. Tetapi kita bertindak dengan realistik. Nabi SAW sudah lama merindukan Baitul Maqdis semenjak pulang daripada Isra' dan Mi'raj. Nabi memberikan motivasi kepada para sahabat agar carilah peluang untuk ke Baitul Maqdis, ya, untuk menjadi fatihan dan bukannya zairan, sebagai pembuka, bukan orang yang hanya sekadar pergi ziarah, tetapi sebagai pembuka. Kita memperoleh kuasa politik di sana. Ya, Nabi sendiri tidak berkesempatan untuk menguasai Baitul Maqdis sebagai ahli politik, penguasa pemerintah khalifah. Nabi wafat, tetapi Nabi menyediakan generasi. Nabi membangunkan Madinah. Nabi ada cita-cita nak tawan Baitul Maqdis. Malam tu Nabi dah sampai. Tapi Nabi sampai sebagai simbolik. Nabi diperlihatkan dengan ghaibiyat. Benda-benda yang orang ya tak nampak dan orang akan diuji dengan keimanan. Tetapi bila Nabi balik, Nabi rasa rindu nak pergi balik. Kita pergi ke Mekah pun rasa rindu nak jumpa balik Mekah tu. Apatah lagi Nabi diperlihatkan dengan para anbiya, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Saleh di belakang baginda. Nabi Yusuf bukan setakat di bumi, di langit pun bertemu dengan Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Musa. Nabi Ibrahim moyang baginda. Mana tak seronok pertemuan pada malam berkenaan. Malam berkenaan terlalu bermakna bagi Nabi. Jadi Nabi balik daripada bumi Baitul Maqdis, balik daripada Mi'raj, Nabi menyimpan cita-cita untuk menawan Baitul Maqdis. Tapi Nabi realistik. Orang panggil think globally, sampai ke Al-Aqsa yang sangat jauh. Aku kena ada kat tempat sujud di tempat yang sangat jauh, Al-Aqsa, Al-Masjid Al-Aqsa. Tetapi Nabi act locally. Think globally, act locally. Nabi bertindak secara realistik. Aku kena bangunkan Madinah. Aku tak boleh baru 2-3 orang support dah nak pergi semangat, nak pergi tawan Baitul Maqdis. Kena bina kekuatan di Malaysia ni. Bina kekuatan negara ini. Bina kekuatan Malaysia Indonesia. Bina kekuatan Malaysia Indonesia Brunei. Bina kekuatan Asia Tenggara. Kalaulah pemikiran bermula daripada dalam, bawa keluar, kazar'in akhraja syat'ahu fastaghlaza fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu zurra'. Kalau pemikiran ibu Nabi Musa ni, bayangkan negara-negara Arab 40 tahun lagi, 20 tahun lagi akan lahir pemimpin-pemimpin yang 20 tahun lepas, kerana gagasan surah Al-Isra, dialah yang menjadi pemimpin negara yang menyeru negara-negara Mesir. Ya, negara Mesir yang baru saja pemimpin yang menjatuhkan hukuman maut kepada ulama-ulama hadis, ulama-ulama tafsir, pensyarah-pensyarah universiti di Mesir. Mudah-mudahan akan datang satu hari nanti pemimpin yang akan menggantikan pemimpin-pemimpin yang rosak ini. Ya. Kerana mereka dilahirkan daripada rumah. Dengan didikan surah Al-Isra.
ya, Turki bergabung ya dengan negara-negara Eropah. Negara-negara Arab barangkali dipimpin. Ini cara Salahuddin Al-Ayyubi menang. Dia menguasai terlebih dahulu ya negara-negara di sekeliling ini. Ya. Dan barangkali Asia Tenggara, kehadiran mereka untuk membebaskan Baitul Maqdis sangat penting. Malaysia sudah terkenal alhamdulillah sebagai backup kuat di media sosial kepada Palestin. Ya, Israel bahkan koyak ya, dan wallahu alam ya, tersingkirnya Netanyahu pun ada kaitan ke tidak dengan apa yang kita perangi di media sosial baru-baru ini, wallahu alam. Tetapi kembali kepada surah Al-Qasas. Ya, saya nak anda nampak. Allah cerita pasal Firaun akan tumbang. Ini kan cerita masa depan. Tengok ya, kami akan musnahkan Firaun. Ayat 4, ayat 5, ayat 6. Kami akan musnahkan Firaun. Tetapi semuanya kena bermula daripada ayat 7. Ibu Musa bertenang. Susukan anakmu elok-elok. Kerana itulah langkah pertama menuju kemenangan. Daripada air susu inilah yang mak bagi dengan penuh kasih sayang. Peranan mak penting. Jangan remehkan peranan wanita. Ya, wanita perempuan ini mereka menghayun buaian, menggoncangkan dunia. Ya, Allah nak wanita-wanita biar ada masa untuk didik anak, untuk jadi Musa-Musa yang dalam senyap akan merencana kejatuhan Firaun. Mereka diberikan Allah kekuatan untuk menumbangkan Firaun. Okey, ini cerita pasal perubahan kejatuhan Firaun bermula daripada dalam rumah. Aksi seorang ibu menyusu anak. Kita untuk menumbangkan Firaun dekat negara haram Israel, dia kena mula daripada stay at home. Barangkali ini hikmah PKP. Barangkali ini hikmah lockdown. Untuk kita tanya soalan, khususnya hari bapa esok, apa aku dah buat dengan anak-anak aku? Kita semangat serang Israel lagi tu. Tapi takkan setakat tu je. Ya, takkan setakat tu je. Jadi kita kena didik anak-anak kita. Okey, cuba perhatikan juga ya, menarik ya. Kalau anda lihat surah Ar-Rum dengan surah Luqman. Ar-Rum ni cerita pasal politik tau. Romawi kalah pada Parsi. Cerita politik ya. Ya, Romawi kalah pada Parsi. Tetapi surah Ar-Rum turun kata akan datang. Sekali lagi, akan datang. Allah Ta'ala kata akan datang, ya, Romawi akan menang balik. Dalam beberapa tahun. Orang kafir gelak ketawa lah masa surah Ar-Rum diturunkan. Sebab mereka kata Nabi Muhammad tak ada modal nak bagi motivasi kepada para sahabatnya. Sedangkan kita kata, sadaqta ya Rasulullah. 5 tahun selepas surah Ar-Rum diturunkan, Romawi menang semula dalam the Battle of Nineveh ke atas Parsi, dan Maharaja Heraklius telah menyambut kemenangan berkenaan di Konstantinopel, dan sebelum ke Konstantinopel beliau telah menyambut kemenangan ini di Iliya. Iliya iaitulah Baitul Maqdis Palestin. Tetapi lepas surah Ar-Rum datang surah Luqman. Subhanallah. Maksudnya apa? Nak, ayah nak kau jadi pembuka tanah Romawi. Ada tahu Romawi? Tanah Syam. Ayah nak pertama jangan syirik. Anda baca surah Luqman. Itu ke wasiat Luqman? Ataupun dapatkan karya saya di Shopee, Paradigma Ibrah, indahnya pesan Luqman. Di mana kita kata di situ, ya, Luqman mendidik anak. Mula daripada jangan syirik dan berakhir dengan berjalan elok-elok. Betul tak? Cuba perhatikan elok-elok tuan-tuan. Ustaz ni pening lah. Hari ini ingatkan surah Al-Kahfi dengan surah Al-Isra' je. Dia pergi bawa surah Luqman sekali. Tak apalah tuan-tuan. Kita sedang berkenalan dengan manhaj tafsir sebenarnya. Mentafsirkan ayat dengan ayat. Perhatikan Luqman punya flow. Luqman kata jangan syirik. Buat baik pada mak ayah. Okay, jangan syirik. Buat baik pada mak ayah. Dan berakhir dengan ayat yang ke-19. Iaitulah jangan berjalan dengan sombong dan bercakap elok-elok. Ayat 19. Berjalan tu biar elok-elok sikit. Biar ada objektif, biar ada tujuan. Jangan sombong. Okey, perhatikan surah Al-Isra'. Perhatikan surah Al-Isra'. Bermula daripada jangan syirik, buat baik pada mak ayah, dan perhatikan endingnya pada ayat 37. Sama tak? Jangan berjalan sombong.
Wala tamshi fil ardi maraha. Sebiji ayat Luqman Al-Hakim. Allahu Akbar. Jadi Luqman lah. Hari ayah esok, saya merayu menyeru untuk semua ayah-ayah kembalikan gagasan surah Luqman. Dan berjiwa besarlah kenapa Luqman Allah Ta'ala letak selepas surah Ar-Rum. Kerana ia adalah pembinaan generasi. Ya. Dan kalau anda perhatikan lagi, ya tuan-tuan puan-puan sekalian, anda akan dapati surah Al-Musabbihat yang saya sebut tadi. Surah yang rapat, ya, dengan surah wanita. Perhatikan elok-elok. Al-Hadid. Al-Hadid surah Musabbihat yang kedua. Ya, sabbahalillah. Allah Ta'ala jadikan surah besi. Surah tentang kekuatan Islam, mesti kekuatan besi, ada senjata. Nak lawan Yahudi ni, kena ada senjata. Jangan bagi dia orang yang berkuasa. Menguasai besi. Kita kena ada kekuatan ini. Sebab itulah Alhamdulillah Brigade Qassam, dia fokus ke arah tu. Orang Islam ni tak boleh hanya duduk berdamai, tunggu berdamai. Dia kena bersiap dengan senjata. Bukan nak serang, tetapi mempertahankan diri. Dan memberikan amaran supaya tidak menyerang, membuta tuli, menumpahkan darah orang tidak berdosa. Ini Al-Hadid. Al-Hadid. Tetapi Al-Hadid sebelah surah Al-Mujadilah. Subhanallah. Surah pasal perempuan. Khawlah binti Tha'labah. Saya sangka bila dah lepas surah Al-Hadid, Musabbihat yang kedua, Al-Hasyar. Letak je lah rapat-rapat. Kenapa nak kena letak surah perempuan pula? Dan lihat ya, surah Al-Hasyar, surah pasal peperangan, menakluk Yahudi Banu Nadir. Semalam dihurai panjang lebar oleh Profesor Madya Dr. Sanusi dalam Wacana Al-Quran page Facebook. Surah Al-Hasyar sebelah surah perempuan lagi, Al-Mumtahinah. Al-Mumtahanah. Ya, yang ada kena mengena dengan saya ingat saya Ummul Kulthum, Ummu Kulthum, Allahumma salli ala Muhammad, binti Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Anak perempuan gangster Mekah. Mati dalam peperangan Badar. Tapi anak beriman dan pejuang Islam. Wanita. Mumtahanah. Wanita berkenaan disoal oleh Nabi kerana dia datang ke Madinah selepas Hudaibiyah. Okay? Jadi kenapa sebelah-sebelah surah perempuan? Kalau anda faham cerita ibu Nabi Musa, membina generasi Musa, maka anda tak pelik. Untuk pergi ke perang, untuk pergi ke medan perang, untuk lawan Yahudi ni, kena mula daripada dalam rumah. Wanita yang tidak dizalimi oleh suami mereka, sebagaimana dilakukan ke atas Khawlah. Kalau mak sendiri asyik dengar perkataan kasar-kasar daripada suami, anak belajar benda tu, tahu tak? Anak nampak benda tu. Anak boleh buat benda tu bila mereka kahwin satu hari nanti. Jadi kena berjaga-jaga perkataan kita cakap pada anak-anak kita ni, pada isteri kita. Kemudian surah Al-Mumtahanah mengajar apa? Kita perlukan wanita. Wanita terkecuali daripada perdamaian Hudaibiyah. Sebab tu kita tanya mereka, mereka datang sebab siapa? Kalau sebab iman kerana Allah dan Rasulnya, silakan datang. Mereka terkecuali. Sebab mereka ini dikecualikan. Sebab mereka wanita. Mereka sangat mudah dimanipulasi oleh suami-suami mereka yang kafir di Mekah. Kita nak wanita di Madinah supaya lahir generasi. Subhanallah. Jadi semuanya bertemakan generasi. Jadi saya nak sebut sepintas selalu pembinaan generasi dalam surah Al-Isra. Ya. Tuan-tuan cuba lihat surah Al-Isra daripada ayat 23, daripada rumah menuju ke pentas kuasa. Okey. Kita lihat daripada ayat 23, cerita dalam rumah. Ya, buat baik pada mak ayah. Kemudian sepintas selalu kita mula melebarkan kebaikan daripada rumah ke rumah. Daripada rumah ke rumah, sebab zaman dulu adik-beradik duduk sekali. Ya, zaman dulu-dulu adik-beradik biasa duduk sekali. Ya, duduk dengan mak ayah. Ya, lihat saja Nabi Yaqub. Lihat saja Nabi Yaqub duduk dengan semua anak-anak dia. Jadi wa'atidal qurba. Jadi beri perhatian pada adik-beradik. Tengok jiran kamu, ada yang miskin tak? Tengok jiran kamu, ada yang nak sama belajar tak? Jangan membazir. Ni semua masih lagi adegan dalam rumah ke rumah. Ya, kemudian Allah bicara mengenai infak. Kita mula pergi ke peringkat perkampungan, taman, perumahan. Ya, kita pergi stesen minyak. Dalam taman kita, dalam daerah kita, ada orang minta sedekah kat situ. Macam mana sikap kita kepada orang minta sedekah? Infak ke tak infak? Kemudian mula berbicara pasal hubungan lelaki perempuan. Biasanya ya, orang lelaki ni cari perempuan.
Orang perempuan cari lelaki. Ya, mereka nak bersembang. Ya, dalam sekolah mereka. Bersembang kat sekolah lah. Sekolah ni kan dekat satu daerah ada sekolah SK, SMK masing-masing kan. Kat sekolah tu boleh bersembang. Ni jadi masalah ni anak-anak kita pada waktu ini. Ayat 31 ni. Maaf, ayat 32. Ayat 32. Tapi ayat 31 pun dah berlaku dah. Buli, sepak, terajang sampai mati budak tu. Jadi kat sekolah boleh berlaku. Jadi benda-benda macam ni dia boleh berlaku tuan-tuan, dan sampailah ke satu tahap jadi pemimpin negara. Daripada sekolah lahirnya pemimpin masa depan. Allah bawa ke masa depan. Ada orang dapat kuasa pergi ambil harta anak yatim. Ada orang ada kuasa dia mengasaskan sistem ekonomi yang zalim dan curang. Ada orang ada kuasa guna media untuk memastikan rakyat tak ikut ilmu, rakyat ikut propaganda, rakyat tak ikut ilmu. Dan ayat yang ke-37, ya, YB, semua orang-orang yang mendapat title dan kuasa, ya bukan setakat YB lah. Mereka yang ada kuasa, jangan berjalan sombong. Subhanallah. Jadi nampak bagaimana tema pembinaan generasi dalam surah Al-Isra. Okey, surah Al-Kahfi macam mana Ustaz? Apa kaitan dengan akhir zaman? Padat ya kita punya pembentangan hari ni, ya, masya-Allah. Alhamdulillah, Roslan Abdul Hamid, terima kasih Kak Cik, ya, Laitun Absa, ya. Sebut Kak Cik ni teringat nasi belauk Kelantan tu. Tak tahulah Kak Cik yang mana satu ni. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki Kak Cik lah. Okey. Baik. Ustaz Zahir, ada ni ke Ustaz? Ada peringatan apa-apa pada saya ke Ustaz? Kita dah menghampiri jam 11. Mungkin Ustaz dah boleh buka soalan ataupun buat kesimpulan. Buat kesimpulan. Tapi kita mula pukul 9 suku Ustaz. Gitu. Tak apa. Okey, tak apa Ustaz. Kalau Ustaz bagi arahan pukul 11 tamat, saya patuh. Jadi insya-Allah kita akan tamat sampai poin yang kedua, insya-Allah sudah cukup sebenarnya. Okey, sebelum saya buka peluang dan saya simpulkan, saya nak habiskan surah Al-Kahfi. Kalau tuan-tuan tengok, simple je. Dia juga cerita pasal pembinaan generasi. Ya, cerita pasal pemuda. Pemuda itu sendiri adalah produk kepada pembinaan generasi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Ayah mak mereka bagaimana? Ya, bagaimana ayah mak yang mungkin tak beriman tapi anak boleh beriman. Seolah-olah ayah mak tu dah mati dah. Tak ada manfaat pun pada keimanan anak-anak. Tetapi anak-anak memilih untuk beriman. Subhanallah. Jadi tanya soalan ni pada kita akan mati. Bagaimana anak-anak kita? Ya, generasi TikTok ni, generasi Twitter ni, generasi IG ni. Ya, kita mungkin generasi FB. Tapi ni bagaimana ni anak-anak kita ni? Ya. Jadi bermula daripada cerita pemuda 7 orang. Ya. Jadi ini pun satu benda penting. Anak-anak ni kena duduk dalam jamaah, dalam kumpulan yang betul. Diorang kalau tak ada halaqah, tak ada usrah, memang dalam bahaya. Dia tak boleh PDPR dia kena ada usrah dia. Macam kami Tadabbur Center memang kami nak anak-anak sekolah, anak-anak muda kita dah ada usrah-usrah dah. Akak-akak abang kalau nak nanti tunggu pengumuman di page Tadabbur Center. Kami akan buka balik second intake. Siapa yang nak usrah dengan asatizah Tadabbur Center. Kami buat dalam kemampuan kami. Tetapi ada banyak pihak lagi yang juga melakukan perkara yang sama. Nak pegang anak-anak ni. Ya, nak ambil inisiatif backup mak ayah yang sibuk kedua-duanya bekerja ni. Ya, dengan PDPR yang fokus kepada memahami Quran Sunnah ni. Okey? Dan bermula dengan pembinaan generasi anak-anak, kemudian anda akan tengok kisah yang kedua. Kisah yang kedua siapa? Seorang pemuda yang dibawa oleh tok guru dia, betul tak? Seorang pemuda dibawa oleh tok gurunya berjalan keluar daripada tempat Bani Israel. Iaitulah cerita Nabi Musa. Dia bimbing Yusha' bin Nun, budak dia tu. Dia bagi exposure, latihan industri kepada budaknya. Dan lepas cerita Musa dengan budaknya tu, cerita Dzulkarnain tiba-tiba muncul. Maknanya nak lahirkan pemimpin yang menghalang Ya'juj Ma'juj, yang berhadapan dengan fitnah akhir zaman, perlu kepada proses pembinaan generasi. Dan dia memang mengambil masa. It's okay, ambil masa. Yang penting kita mula langkah pertama. Yang kita risau, cita-cita panjang, langkah pertama pun tak buat. Terima kasih. Alhamdulillah pada Ustaz Zahir, pada semua. Saya bagi peluang kalau ada soalan daripada rakan-rakan yang mendengar. Ya, hampir 32 orang. Ya, ramai. Alhamdulillah ahli-ahli jemaah semua. Silakan kalau ada apa-apa soalan tentang kedua-dua surah ini.
Boleh tak Ustaz share slide poin ketiga? Okey, Zurina Zainal Abidin. Saya tak akan hurai tapi poin Zurina tak boleh tidur malam ni kalau tak disebut poin ketiga. Okey. Poin Zurina, poin ketiga ni ada kaitan dengan bermula dengan tasbih, berakhir dengan tahmid. Betul tak? Surah Al-Isra bermula dengan tasbih, berakhir dengan tahmid. Surah Al-Kahfi bermula dengan tahmid. Memang rapat surah ni dengan surah Al-Isra. Ya. Alhamdulillah bila kita sampai. Betul tak? Bila kita sampai, kita ucap alhamdulillah. Bila kita nak memulakan perjalanan, subhanallazi sakhkhara lana hada. Kan? Kenapa? Sebab surah Al-Isra menceritakan tentang Nabi sampai. Bukan destinasi. Nabi baru sampai di tempat nak bertolak. Kalau Nabi sampai ke destinasi, itu makna Nabi dah sampai ke petala-petala langit dan paling penting jumpa Allah Ta'ala menerima kefarduan salat. Itu baru destinasi. Ya, boleh baca surah An-Najm. Itu baru destinasi. Tetapi sampai ke Masjidil Aqsa, dia bukan destinasi. Dia baru sampai ke tempat nak bertolak ke langit. Cuma ada sesuatu berlaku di situ. Yang memerlukan kepada Nabi bila nak mulakan perjalanan, kena mulakan dengan subhana. Subhanallah. Kalau anda baca surah Az-Zukhruf, Allah ajar mulakan perjalanan dengan subhanalladzi sakhkhara lana hada. Dan Nabi nak memulakan perjalanan ke langit, Allah turunkan ayat pertama subhana. Tetapi ahli syurga, kalau anda baca surah Al-A'raf, bila mereka sampai ke syurga, mereka kata dalam surah Al-A'raf, dalam surah Ghafir pun ada alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ahli syurga bila sampai ke syurga ucapan mereka alhamdulillah. Subhanallah. Maknanya bila nak mula perjalanan subhanallah, bila dah sampai alhamdulillah. Kan betul pun. Tasbih kita lepas mayang tu rupanya menggambarkan hidup kita ni sebuah perjalanan. Biarlah mula dengan baik, berakhir dengan baik. Dan surah Al-Isra, surah Al-Kahfi mencerita, surah Al-Isra cerita pasal Nabi sampai di RNR. Tetapi RNR itu punya sebab yang terlalu besar, barakna haulah. Nabi dan umatnya akan jadi imam. Sebab tu Nabi kena sampai daripada, Nabi kena bertolak daripada Masjidil Aqsa. Sebab kami nak beritahu Nabi-Nabi ni kebanyakan daripada Bani Israel di Masjidil Aqsa. Semua Nabi-Nabi yang lahir daripada Masjidil Aqsa adalah Nabi yang nak Nabi Muhammad jadi imam sallallahu alaihi wasallam. Risalah mereka bawa sama dengan risalah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Mereka punya umur jauh lebih lama daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka melihat Nabi Muhammad lebih layak jadi pemimpin mereka. Malam tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi imam. Subhanallah. Nabi boleh naik ke langit daripada Mekah. Betul tak? Nabi boleh naik ke langit daripada Mekah. Allah Maha berkuasa. Tetapi Allah nak Nabi singgah sekejap, boleh tak singgah sekejap dekat Masjidil Aqsa? Ada sesuatu akan berlaku di situ yang aku nak ajar umatmu nanti. Dan surah Al-Kahfi, memang pemuda Al-Kahfi nampak macam sampai dekat RNR. Surah Al-Kahfi nampak macam sampai RNR. Tapi kat situlah mereka sampai ke destinasi. Mereka sampai ke tempat Allah bagi rahmat. Pemuda Al-Kahfi sampai kat gua. Padahal mereka ingat gua tu tempat nak brainstorm, nak lari ke negara mana. Allah tidurkan mereka dan Allah wafatkan mereka selepas mereka bangun balik tau. Selepas 300 tahun. Nabi Musa dah lajak pergi ke depan dah. Lajak pergi ke depan. Nak pergi destinasi katanya. Lalu Allah Ta'ala paparkan Yusha' tegur. Wahai Tuan Guru, kita patah balik RNR boleh tak? Patah balik ke RNR. Sebab kat situ destinasi. Mereka akan bertemu dengan Nabi Khadir. Zulkarnain pergi, ia meninggalkan istana. Sedangkan istana adalah destinasi semua orang yang berkuasa. Istana yang penuh selesa adalah destinasi orang yang berkuasa. Tetapi bagi Zulkarnain, destinasi aku bukan istana. Duduk, goyang kaki atas katil mewah. Diberikan gundik-gundik. Tak. Destinasi aku adalah 3 hentian. Hidup aku selagi atas muka bumi, aku kena buat baik pada hentian pertama, tegakkan keadilan. Hentian kedua, diorang tak ada pakaian. Hentian ketiga, mereka perlukan bantuan daripada Ya'juj dan Ma'juj. Subhanallah. Terima kasih puan yang bertanya tadi itu. Saya tak ingat dah siapa dah. Okey, yang lain-lain di Zoom kalau ada. Kalau tidak ada, kita tamat di sini dahulu insya-Allah. Kenapa Baitul Maqdis ditetapkan Allah sebagai tapak pelancaran ke angkasa lepas?
Allah boleh lancarkan sesiapa pun ke angkasa lepas daripada mana-mana muka bumi Allah, kerana maha suci Allah daripada kekurangan. Allah Ta'ala menjadikan mana-mana muka bumi, Allah Ta'ala boleh untuk lancarkan manusia daripada bumi ke langit. Buktinya adalah Nabi turun daripada Mi'raj di Masjidil Aqsa ke di Mekah. Jadi Nabi terus turun daripada langit ke Mekah. Bukan Nabi singgah balik Baitul Maqdis. Ini menunjukkan mana-mana pun boleh. Tetapi malam itu, Nabi sampai ke Masjidil Aqsa dengan satu program yang akan memberikan pengajaran ya kepada umat terkemudian. So, itu yang menyebabkan anda kena cari baliklah. Saya punya lecture, bukan anda, maksud saya Encik Ahmad, semua yang ada di sini, kena cari balik lecture saya tafsir ayat 1 tu. Saya banyak dah sebut di banyak penganjuran dan mereka ada YouTube masing-masing. Kalau anda tengok Facebook saya bagi link-link tu. Saya huraikan apa makna sebenar Nabi sampai di Baitul Maqdis malam tu. Ya, ringkasnya Nabi kena sampai sebab Nabi sedih, Nabi berduka di Mekah. Tiba-tiba Allah nak beritahu Nabi kau jadi imam. Kesakitan yang kau hadapi adalah untuk tujuan kau jadi imam. Engkau akan dikurniakan kekuatan dan kekuasaan di Madinah lepas kau sampai di Baitul Maqdis. Dan daripada Baitul Maqdis, daripada Madinah, engkau akan dapat menguasai 2 masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Subhanallah. Ya, janji Allah akan berlaku dan kau akan kata subhana rabbi. Kau akan kata subhanallah. Apa dia? Bila kau dapat menguasai Masjidil Haram pada tahun ke-8 Hijrah dan generasimu Yusha' bin Nun kamu, iaitulah Umar Al-Khattab, akan menguasai Baitul Maqdis pada tahun 16 Hijrah. Iaitulah lebih kurang 5 tahun selepas kewafatan Nabi. 7 tahun selepas 5 tahun selepas kewafatan Nabi, 7 tahun selepas pembukaan masjid yang pertama. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua. Ada lagi? Yati, Puan Yati, boleh kongsi cara didikan ibu-ibu Palestin yang melahirkan anak-anak yang sangat tinggi untuk fi sabilillah. Wallahu a'lam puan. Yang ni memang kita kena ada pengalaman direct dengan ibu-ibu di sana. Saya tidak pasti ada ke tidak perbualan diadakan oleh Nadir An-Nuri ataupun dengan mana-mana front tentang Palestin. Setakat ni tak jumpa lagi. Kalau ada, mungkin saya boleh war-warkan nanti. Iaitulah bagaimana ibu-ibu Palestin. Saya tak ada maklumat. Bagaimana mereka melahirkan anak-anak yang cintakan jihad fi sabilillah. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Ustaz Zahir.